Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan keizinan daripada Allah, kita diberikan kesempatan untuk terus membaca kitab ini dan direzekikan Allah untuk mengulang-ulang matan ini. Moga-moga segala yang kita lakukan ini terima oleh Allah Azza wa Jalla semata-mata kerananya dan akan menjadi sebagai satu batu loncatan, sebagai satu mukaddimah untuk kita pergi lebih jauh, khususnya dalam ilmu usul fiqh. Kata Fadilatul Syekh Said bin Shaltun, yang beliau dengar ucapan daripada Fadilatul Syekh Ali Jumaah, fiqh dan usul fiqh itu adalah dua beradik. Fiqh dan usul fiqh itu adalah dua beradik. Malang kalau seseorang yang mempelajari usul fiqh tapi tak belajar fiqh. Dia hanya tahu konsep tapi dia tak tahu bagaimana cara bentuk bukti di alam nyata. Rugi juga bagi orang yang belajar fiqh tapi dia tak tahu usul fiqh, sebab dia hanya tahu hukum tapi dia tak tahu macam mana fuqaha boleh mengeluarkan pendapat sehingga sampai kepada natijah akhir yang ditulis dalam kitab. Dengan kita belajar usul fiqh, dengan belajar fiqh, ilmu secara teori dapat dipraktikkan. Walaupun kita bukan mujtahid, tetapi kita dapat mengetahui cara fuqaha kita mengeluarkan hukum hakam. Dan kita akan dapat lihat betapa kuatnya pendapat yang dipegang oleh fuqaha kita. Dan begitu juga dengan fuqaha dalam mazhab yang lain, kerana setiap daripada fuqaha tersebut memiliki konsep usul fiqh yang kadang-kadang berbeza. Okey. Dalam pertemuan sebelum ini kita telah membicarakan tentang al-af'al. Al-af'al yang dimasukkan adalah fi'lun Nabi alaihi salatu wassalam. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi al-af'al itu, alif lam yang ada pada al-af'al itu, sama ada kita nisbahkan itu alif lam al-ahdiyah, yang perbuatan yang dibincangkan oleh sufi, apalagi kalau bukan perbuatan Nabi, atau kita fahami dia adalah lafaz ini am, yuradu bihi al-khas. Lafaz ini secara zahirnya adalah lafaz am, sebab bila ada alif lam campur dengan isim jamak, dia membentuk kepada umum. Wal jam'ul mu'arrafu bil alifi wal lam. Jadi bila ada al-af'al, al-af'al adalah jamak bagi fi'lun, ada alif lam pula, tak ada pula sebelum ni bincang pasal perbuatan, jadi dia memberi makna umum. Tetapi kadang-kadang ada kalimah yang zahirnya lafaz am, tetapi sebenarnya yang diinginkan adalah lafaz khas. Bukan semua perbuatan, tetapi dimasukkan hanya perbuatan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Okay. Jadi tak berlaku takhsis ada sini. Sebab kalau takhsis, lafaz yang umum dikeluarkan sebahagian individu, dan ada individu yang masih kekal dengan hukum yang sama. Kalau berlaku takhsis, dia akan jadi apa? Haza lafzun amun khussisa. Hadza lafzu amun maksus. Sehingga ada para ulama kita sebut ma min amin illa wa khusus. Ma min am illa wa khusus. Tidak ada satu lafaz am pun melainkan akan berlaku taksis pada lafaz am tersebut. Dan ada individu yang dikecualikan daripada hukum am. Kalau di sini al-af'al, apa yang kita inginkan? Adakah maksudnya perbuatan Nabi, kita bincang perbuatan yang bukan Nabi kekal dengan perbahasan ini? Bukan. Tapi yang kita inginkan adalah perbuatan yang dibincang adalah perbuatan Nabi. Jadi tahulah kita, lafaz ini zahirnya adalah am, yuradu bihi al-khas. Ia hanya khusus kepada perbuatan Nabi, ya. Dan dalam pertemuan lepas kita telah melihat tentang perbuatan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana ucapan Nabi, begitu juga perbuatan Nabi menjadi hujah, kerana Nabi tidak akan sama sekali melakukan perbuatan haram. Sama sekali tak akan buat benda haram. Yang kedua, Nabi sama sekali tak akan buat benda makruh.
pada hak baginda Nabi SAW. Walaupun mungkin perbuatan yang Nabi buat itu kalau kita buat jadi makruh, tapi pada hak Nabi SAW tidak berlaku makruh. Kerana apabila Nabi melakukan satu perbuatan makruh, contohnya minum berdiri, contohnya buang air kecil secara berdiri, Nabi pernah minum berdiri, Nabi pernah buang air kecil secara berdiri, maka apabila kita buat perbuatan yang sama, maka makruh. Tetapi apabila Nabi buat, dapat pahala. Sebab tujuan Nabi datang atas dunia ini adalah sebagai rahmat dan dalam masa yang sama untuk menerangkan hukum hakam kepada kita. Apabila Nabi pernah melarang seseorang jangan minum diri, tiba-tiba Nabi minum diri, perbuatan Nabi itu menerangkan kepada kita bahawa larangan sebelum ini adalah larangan makruh, bukannya larangan haram. Bila Nabi minta para sahabat buang air kecil secara duduk, tiba-tiba Nabi buang air kecil secara berdiri, tahulah kita buang air kecil secara berdiri tidaklah haram. Walaupun Nabi pernah tegar sebelum ini, tetapi tidak sampai ke tahap haram. Kenapa? Sebab Nabi pernah buat dan mustahil Nabi buat benda haram. Jadi tahulah kita, Nabi nak bagi tahu buang air kecil bukan sampai ke tahap haram, sebaliknya hanya makruh. Buktinya saya sendiri buat. Buktinya Nabi sendiri buat. Cuma Nabi dapat pahala, dapat sebab tu Nabi menerangkan hukum. Kalau kita pula buang air kecil, adakah kita nak menerangkan hukum? Orang dah tahulah, kan? Nak terang apa lagi? Jadi tak adalah ilahnya kenapa nak kena kecil berdiri ketika itu. Melainkan kalau kita sakit, itulah ceritalah, kan? Kita sakit, kalau duduk jadi sakit pinggang, ketika itu adalah alasan untuk kita buang air kecil secara berdiri. Jadi Nabi tidak melakukan sama sekali perbuatan haram. Nabi sama sekali SAW tidak melakukan perbuatan makruh pada hak baginda Nabi, walaupun mungkin jadi makruh pada hak kita. Nabi yang hanya Nabi lakukan hanyalah 3 perbuatan: perbuatan mubah, perbuatan wajib dan perbuatan sunnah ataupun mustahab. Jadi apabila perbuatan Nabi hanya 3 ini saja, maka kalau kita tiru perbuatan Nabi secara mudahnya, secara hukum mudahnya, perbuatan tersebut tidak akan menjadi haram ke atas kita. Tapi adalah pengecualiannya. Dan pada minggu lepas kita telah melihat bagaimana Imam Al-Haramain Al-Juwaini menggunakan konsep as-sabru wa taqsim. Keluarkan segala kemungkinan dan kita bincang setiap kemungkinan. Kemungkinan yang telah dikeluarkan pada minggu lepas, iaitu sekiranya perbuatan Nabi itu dilakukan oleh satu perbuatan Nabi, apabila satu perbuatan dilakukan oleh Nabi, maka akan ada 2 kemungkinan. Sama ada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan ibadah atau bukan merupakan benda yang bersifat ibadah, sebaliknya benda yang bersifat mubah. Minum, tidur yang orang lain pun buat, makan, berjalan, berumah tangga, perbuatan yang tidak termasuk di dalam erti kata wajib, yang bukan dianggap sebagai ibadah pada asalnya. Walaupun kita boleh tukar perbuatan yang mubah kepada ibadah dengan sebab niat, namun secara asalnya dia bukan ibadah. Jadi apabila perbuatan Nabi dipecahkan kepada itu, ibadah atau adah, sama ada perbuatan Nabi itu ibadah ataupun perbuatan Nabi itu adalah adah, iaitu benda yang mubahah. Apabila perbuatan Nabi itu adalah perbuatan yang bersifat ibadah, macam mana hukum dia? Kita kata ada 2 jenis. Satu jenis perbuatan yang dianggap yang merupakan ibadah tersebut, datang dalil menyatakan hanya Nabi saja boleh buat. Datang dalil menyatakan hanya Nabi saja boleh buat, maka bila Nabi buat tak ada masalah. Kalau kita buat macam mana? Tak boleh. Sebab dia merupakan satu perbuatan yang Allah khususkan kepada baginda Nabi SAW. Tapi kalau tidak ada dalil, kita cari, bukan kita lah fuqaha lah, mujtahid. Apabila si mujtahid mencari dalil, lalu mereka tidak mendapati di sana ada dalil yang mengatakan perbuatan yang dibuat oleh Nabi bagian-bagian hanya khusus pada Nabi, tak jumpa. Boleh tak kita buat? Boleh. Perbuatan yang kita nak lakukan itu adalah tidak dikhususkan kepada baginda Nabi, maka kita boleh buat. Maksud dia, yajuzu lana an naf'al kama fa'alahu Nabi alaihi salatu wasalam. Yajuz di sini bukan bermaksud buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, tapi yajuz di sini bermaksud adamul ism. Sebab kalimah al-jawaz sama juga dengan kalimah al-ibahah, kena tengok perhati molek. Kadang-kadang kalimah itu bermaksud adamul ism, tidak ada dosa kalau kita buat. Adamul ismi in fa'alna, kalau kita buat perbuatan tu tidak berdosa. Jadi bila kita buat perbuatan tu tidak berdosa, dia akan ada 3 jenis. Ada 4 jenis. Sama ada makruh, sebab makruh kalau buat tak berdosa juga.
Sama ada wajib. Kalau kita buat memang tak berdosa, bahkan dapat pahala. Bahkan kalau tinggal berdosa pula. Atau mungkin sunat. Sebab kalau kita buat benda sunat, kita tak dapat dosa. Satu lagi benda mubah. Jadi kalimah al-jawaz kadang-kadang merujuk kepada makna perbuatan yang kalau dilakukan tidak berdosa. Lalu dia akan menghukumi empat jenis perbuatan, iaitu wajib, mustahab, yang ketiga makruh, dan yang keempat adalah mubah. Yang terkeluar hanya satu, iaitu haram. Sebab haram kalau buat dapat dosa. Kalau buat tak dapat dosa. Kalau buat berdosa. Sedangkan al-mubah ketika itu tidak berdosa kalau dibuat. Kadang-kadang al-jawaz ataupun al-ibahah adalah bermaksud istiwa'ut tarafain. Dua belah sayapnya sama. Buat pun tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tinggal pun tak dapat pahala, tak dapat dosa. Ketika itu al-ibahah menjadi salah satu di antara 5 hukum. Tapi kalau kita kata al-ibahah dengan maksud tidak berdosa kalau dibuat, dia akan merangkumi 4 hukum. Benda ni kadang-kadang orang banyak tak tahu. Tapi bila kita baca usul fiqh, kita belajar dengan para masyayikh, benda ni akan diterangkan kepada kita. Okey, jadi kalau orang kata yajuzu lahu an yaf'al ma fa'alahu an-nabi li'anna hadzal fi'la lam yadull ad-dalil ala al-ikhtisas bihi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata yajuz di sini bermaksud adamul izn. Lalu kita bincang pada pertemuan lepas, adamul ismi ni maksud dia apa? Wajib buat atau macam mana? Lalu berbezalah ashab Asy-Syafi'iyah dalam isu ini. Di kalangan ulama Syafi'iyah ada yang mengambil jalan ihtiyat. Yang penting tak berdosa. Kalau buat memang tak berdosa. Tapi adakah tak berdosa tu bermaksud wajib buat atau sunat buat atau yustahab? Sebab makruh tidak. Sebab Nabi tak buat benda makruh. Dia terkeluarlah buatan makruh tu. Sama ada wajib atau sunat atau macam mana. Dan dia pula ibadah. Bila ibadah tak ada isu mubah. Jadi tinggal dua, ya, memang wajib, memang mustahab. Sebab sekarang isu kita pada ibadah. Bila ibadah, bila Nabi buat satu ibadah, wajib tak kita buat perbuatan tersebut? Atau sunat kita buat benda tersebut? Tak akan berlaku mubah. Sebab namanya ibadah. Ada isu pahalanya ada. Cuma adakah wajib buat atau tak wajib buat? Berbezalah para ulama Asy-Syafi'iyah dalam isu ini kepada 2 pendapat. Satu pendapat mengambil jalan ihtiyat, iaitu kita pegang bahawa perbuatan itu wajib bagi kita buat. Kalau kita betul, alhamdulillah. Kalau kita salah, kita tak buat benda yang merugikan kita. Sebab kita dah buat. Cuma kita tersilap dalam menentukan hukum je. Kalau di akhir nanti Allah Ta'ala beritahu kamu tersilap. Sebenarnya perbuatan yang tidak ada dalil itu tidak wajib, hanya sunat. Okey, selesai, kita dah buat dan kita tak dosa. Dan kita tak rugi sebab kita buat. Namun kalau kita pegang dengan satu pendapat yang kata mustahab, bila sebut mustahab akan ada orang tak buat. Sebab kalau buat dapat pahala, tinggal tak dosa. Lalu menyebabkan ada orang mungkin tak buat benda mustahab tersebut. Pada kita mustahab. Berdasarkan pendapat yang kedua, tiba-tiba di akhir Allah kata perbuatan itu adalah perbuatan yang wajib sebenarnya. Maksudnya orang yang telah meninggalkan perbuatan tersebut, dia akan rasa alamak rugi aku. Lalu atas dasar ihtiyat, pendapat pertama mengatakan ianya adalah wajib. Perbuatan tersebut dipakai ataupun ditanggungkan atas makna ia adalah perbuatan wajib. Ada di kalangan Asy-Syafi'iyah berpendapat perbuatan tersebut tidak sampai ke tahap wajib. Sebab kaifa nujibu syai'an wala dalil. Nurid an naqul innal fi'la wajib fala budda an yakuna kadalil. Haitsu inna khassasna al-hukma bil wujub. Wa takhsis biduni mukhassis batil. Kita khususkan satu perbuatan dengan satu hukum, tapi kita tak ada dalil. Itu dosa namanya. Mana boleh kita mana-mana mewajibkan benda. Tapi kadang bahasa Melayu kita, tuan-tuan wajib datang. Mesti wajib datang ke kelas sekian-sekian. Wajib situ bukanlah kita masuk kalau tak datang dosa. Tapi dengan masuk wajib, datanglah betul. Kesaan sungguh-sungguh lah. Al-hathu ala al-hudur. Jadi kadang-kadang bahasa Melayu kita ada usul majaz sikit lah. Tuan-tuan wajib pergi derma. Mana ada derma wajib? Derma wajib satu je, iaitu zakat, kan? Ataupun kalau kita nazar. Tetapi kalau kita guna istilah itu dalam bahasa Melayu, maknanya orang pun faham. Tidaklah kalau tak buat dosa. Tetapi di situ ada usul kita mendesak ataupun kita, kalau boleh biar semua orang buat. Main kita desak sungguh-sungguh lah. Tapi kalau tak buat juga, nak buat macam mana?
taklah dosa, sebab hanya yang mengatakan perbuatan itu dosa atau pahala hanyalah syariat, iaitu Allah dan juga Nabi SAW. Selesailah dari segi isu itu. Oleh kerana tak ada dalil yang mewajibkan, maka ada di kalangan ashab kita yang mengatakan kita tak wajib kata wajib. Sebab mengatakan satu perbuatan wajib tapi tak ada dalil, tu bahaya. Tapi kalau kita kata sunat, dan namanya ibadah, memanglah kita dituntut untuk beribadah. Dan perbuatan itu dibuat oleh Nabi pula, memang kita sangat-sangat dituntut. Cuma tak sampai ke tahap kita nak mewajibkan, kerana tidak ada dalil yang jelas mengatakan perbuatan itu adalah wajib. Ada pula di kalangan ashab kita, dia kata wallahi saya tak tahu, nak kata wajib pun tak tahu, nak kata mustahab pun tak tahu. Antara dua tu lah. Tapi mana satu saya tak tahu. Kenapa? Saya tak tengok dalil yang mazhab pertama kuat. Nak kata dalil mazhab kedua tak kuat, tak juga, kuat juga. Akhirnya berlaku ta'arud bainal adillah. Fuqaha dalam bahagian ketiga ni, mereka tidak mendapati di sana ada murajjih. Tidak ada dalil yang merajihkan di antara dalil yang mewajibkan dengan dalil yang sunat. Lalu mereka mengambil sikap at-tawaqquf, tak mampu nak buat keputusan, tak nak buat keputusan. Tapi mereka biasanya akan buatlah, mereka akan lakukan perbuatan tu. Cuma nak kata dia wajib tak berani, nak kata sunat tidak wajib pun tak berani. Lalu mereka pun lakukan tanpa mereka dapat menentukan secara jelas apakah status perbuatan tersebut. Alhamdulillah, dan kita pun dah datangkan contoh dengan panjang lebar pada pertemuan yang lepas. Hari ini kita masuk kepada wa in kana ala ghairi wajhil qurbati wa ta'ah. Hasil di situ ya. Baik. Qala rahimahullah azza wa jalla wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa waraqatihi wa sa'iri muallafatihi al-barakah wa syurahiha Allahumma amin. Qala Imamul Haramain Al-Juwaini wa in kana ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ah fayuhmalu 'ala al-ibahah. Fayuhmalu 'ala al-ibahah. Sekiranya fa in kana ay fa in kana al-fi'lu an-nabawiyyu ala ghairil wajhi ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ah. Okey, kita ingat kita isu kita pada kawan adalah menggunakan konsep as-sabr wa taqsim. Keluarkan segala kemungkinan. Okey, buatan Nabi ada jenis apa? Ada dua jenis, ibadah ataupun adah. Ibadah ataupun adah ataupun al-mubahah. Apabila dia ibadah, ada dua kemungkinan, sama ada dia khusus pada Nabi atau tak ada dalil yang kata dia khusus pada Nabi. Alhamdulillah, kita keluarkan setiap satu hukum. Sekarang kita beralih kepada jenis perbuatan Nabi yang kedua, iaitu kalau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi adalah perbuatan yang mubah, yang kita namakan sebagai adah. Orang lain pun buat, bukan atas dasar dia ibadah, tapi dia merupakan perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia secara tabi'i. Makan, minum, mandi, potong kuku, potong rambut, cukur misai. Tapi Nabi tak cukur misai. Para ulama memang berbeza pendapat lah dalam masalah misai ni. Ada yang kata sunat buang terus, sebab mereka faham hadis Nabi tu Nabi buang terus. Namun ada juga para ulama fahami bukan buang terus tapi nipiskan. Jadi berlaku sikit pendapat. Okey, bela janggut. Okey, bela janggut. Betul dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan bela janggut adalah tak sampai kepada tahap wajib. Walaupun fuqaha yang lain mengatakan ia wajib, sebab membela janggut tu memang merupakan fitrah orang lelaki. Orang lelaki bila keluar janggut dia biar, kan? Cuma lelaki Korea saja tak berjanggut, lelaki Korea tidak berjanggut. Mereka seram dengan janggut. Saya tak tahu kenapa. Dalam mazhab Syafi'i, membela janggut itu sunat kerana kita nak ikut Nabi, kita nak ikut Nabi SAW. Jangan takut, InsyaAllah moga-moga semuanya tumbuh janggut, InsyaAllah, jangan takut, semuanya muda-muda lagi, belum tumbuh lagi. Saya ada seorang kawan, tak apa sebut nama lah, kawan pun sekolah menengah lagi. Dia janggut dia 3 helai, dia kawan tu 3 helai 4 helai. Dia jaga sungguh 3 helai 4 helai. Kadang ada kawan buat kelakar, alah janggut 3 helai je kan. Dia kata inilah tempat yang ada kok ada bidadari nak menyangkut di janggut 3 ni je ada kan. Dan pernah dengar cerita juga ada masyayikh kita di Mekah, orang Melayu
janggut tak keluar. Setengah orang Melayu dia muka bersih tak keluar janggut. Macam saya janggut belah keluar, jambang tak mau keluar. Tengok Ustaz Nazur. Kalau biar tu mau berjambang tu, Ustaz Nazur macam saya tak mau berjambang. Ada jugalah seronok jugalah, keluar sikit-sikit lah, tapi dia tak mau mengawal sangat janggut tak mengawal sangat Okey. Ada siapa tak cerita dengan saya, Syekh ni dia dekat Mekah ada Ustaz Nazur ke apa. Ustaz Nazur kan banyak tahu tentang cerita-cerita para ulama kita Saya kurang sikit cerita-cerita ni sebab saya tak banyak baca buku cerita. Ustaz Nazur dia banyak pergi dengan masyarakat dengan cerita-cerita yang gharib kadang-kadang. Jadi tak silap saya dengar pada Ustaz Nazur, Syekh ni dia tak ada janggut, tapi dia mengajar di Masjidil Haram. Orang Arab ikut sekali. Lain kali orang Arab kata, Syekh Zai tashrah kitab fidillah. Syekh berkata, mungkin tashtari li ishtari li suq masalan, ishtari li wallahi ana hawaltu lakin la yujad had ishtari li lihya. So tolong belikan janggut nak kata janggut ni saya bukan ni buat macam mana tak nak keluar Okey. Jadi masalah janggut ni berlaku khilaf lah dalam mazhab Syafi'i kita janggut adalah sunat, tidak wajib Okey. Apabila perbuatan Nabi itu adalah perbuatan yang berada dalam kategori benda sunat, benda yang bersifat adah, yang bukan bercirikan ibadah. Okey. Macam janggut lah pada asalnya. Tapi bila kita berjanggut ni sebab apa? Sebab nak ikut Nabi, maka bertukar niat tu. Daripada kenapa nak berjanggut? Mau nampak gantang Syekh, mau nampak apa katang sikit kan. Ini macam apa? Macam Korea je, seram kan. Jadi dia pun boleh janggut kan. Kalau terasa itu, Allah lah, kalau Tuhan bagi pahala juga tidaklah, saya tak tahu. Tapi kalau dia niat kerana Allah SWT, bertukar daripada adab menjadi ibadah. Alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW contohnya, Nabi pernah makan kambing. Betul tak? Nabi pernah makan kambing. Lalu dia pun makan kambing. Dan doktor pun kata kolesterol okey, tak tinggi kan. Kolesterol tak tinggi, jadi boleh makan biasa-biasa. Jangan takutlah. Tapi yang kolesterol tinggi jangan makan sangat berdasarkan nasihat doktor. La darar wa la dirar. Dia makan kambing. Orang tanya makan kambing, oh sedap Syekh kambing. Itu je. Keras. Dia tak dosa. Tapi kalau kenapa makan kambing? Oh sebab Nabi suruh makan kambing. Ketika itu bertukar daripada adat menjadi ibadat. Bertukar daripada adat kepada ibadat. Jadi kata Imamul Haramain Al-Juwaini, wa in kana. Boleh tak sahabat ke depan sikit? Nampaknya sahabat-sahabat kita di belakang ada yang apa tak timbul tempat. Boleh ke depan sikit? InsyaAllah. Ana lastu insanan akilan insanan akhar. Lastu bi insan akil insan. Boleh ke depan sikit? Malu akhwat kat belakang Cuba ke depan sikit semua. Itulah tempat kita kecil tempat kita kecil. Siapa yang dah isi borang di dalam Facebook tu? Dah isi semua ke? Kalau yang tak isi, kena isi tu isi, tak ada sokongan kita. Dan kita nak tengok betul-betul secara tahun berapa. Terlepas kita punya pelajar Ruat Jawi yang menulis lah bahawa dia adalah pelajar 1,000 lebih lah. Sekarang dah sampai ke 1,000. Hari ni dah 1,100 lebih. Jadi kita nak tengok dia punya negeri mana banyak, di mana dia punya purata pelajar apa komen semua Jadi antara komen tu macam-macam lah Ada yang komen baru ni Ruat Jawi kena ada tarikat Itu pendapat dia Ruat Jawi kena ada baik Muslim. Ada juga yang pendapat begitu macam-macam lah Ada satu kot Ruat Jawi Masjid Dirar, ada juga satu Tapi tak apalah, tu pendapat dia Ruat Jawi yang saya agak terharu sikit sebab Ruat Jawi kena ada majlis tarikat tu lah Lepas tu dengan Ruat Jawi. Tapi banyak juga yang kata Ruat Jawi kena ada bangunan. Macam lah Dia serah lah kawan-kawan. Saya bagi contoh jawapan carangan-carangan tu tempat kita kecil itu je lah. Itu pulang lah apa carangan tu pulang. Sebab kita nak jadikan carangan-carangan ni sebagai ada juga yang kata kita kena buat muktamar lah apa semua itu macam-macam lah. Kita Ruat Jawi tak ada ahli sebab kita tak ambil urat sebab tak ada ahli Cuma nak tahu lah berapa orang yang belajar dan mengambil manfaat. Serta kalau ada kritikan membina, kita nak tengok lah. Okey. Balik kepada isu kita, perbahasan kita tadi. Wa in kana ala wajhi ghairil qurbati wat ta'ah.
sekiranya perbuatan yang dibuat oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu bukan berada pada suasana kurbah dan juga ta'ah. Perbuatan yang dibuat oleh itu adalah perbuatan yang bukan kurbah, bukan ta'ah. Macam makan kambing tadi lah. Apa makan kambing? Nabi makan kambing. Apa salah saya makan kambing? Makan kambing bukan ibadat pun. Bukan ibadat pun. Maka pada asalnya kalau dia buat, dia tahu Nabi makan kambing, lalu dia makan kambing, sebab apa? Sebab takkan Nabi buat benda haram. Dia faham begitu. Dia makan sebab Nabi makan, bukan dia makan sebab dia nak buat macam Nabi buat. Lain dua benda tu bezakan. Dia bergantung pada niat orang tadi. Kenapa dia makan? Nabi pun makan. Ini benda ni halal, saya nak makan lah. Dia makan atas asal kerana ianya halal, bukan atas asal kerana ibadat lah. Sebab makan kambing bukan ibadat. Contoh lagi, Nabi pernah makan kambing yang dipanggang dan dengan daging itu dalam kulit lagi. Ni tak pernah orang buat lagi ni. Raya haji dah dekat, kan? Biasa kita makan kambing panggang ke, kambing macam-macam, kita buang dulu dia punya kulit, tak? Kulit kambing tu kita buang, kan? Macam kulit biri-biri pun kita buang, semua kita selinap, betul, kita ambil daging saja. Nabi SAW pernah makan kambing yang dipanggang dengan bulu-bulunya sekali. Mai dibelah, dibuang darah-darah dalam tu, tapi bulunya biarkan. Ni teknik orang dulu, belah, boleh try lah ni, tapi ajak saya sikit, saya tak pernah rasa tu, saya tak pernah rasa macam rasa dia. Dipanggang dengan kulit-kulitnya sekali. Tak tahulah, mungkin dia punya perisa apa semua, Wallahualam. Kita boleh try lah, kita punya ijtihad. Tapi yang penting kulit tu tak diselinap. Macam mana nak makan nanti, dia kalau dah bakar, terbakarlah dia punya bulu-bulu tu. Tapi kulit tu sini, kulit tu sini akan dimakan. Tak tahulah kalau lepas tu dia orang kalau tak makan kulit, bukan ambil daging, tapi rasa dia mesti lain. Lepas tu kita pun, dah dengar ni, kita buat sekali. Kenapa nak buat? Kita kata, ni kalau kita boleh sebut pada masyarakat ni makanan sunnah ni, untung ni. Kita fikir begitu. Sebab banyak orang suka makanan sunnah, kan? Nabi puasa sunat, dia jarang puasa sunat. Sebab dia ambil tak makanan sunnah tu, dia terlupa Nabi punya puasa lagi banyak. Nabi puasa, bilangan hari Nabi puasa lagi banyak daripada Nabi makan makanan sunnah yang dia rasa tu, kan? Tiap hari makan kambing. Lepas tu jadi apa-apa, macam mana ni? Nabi makan kambing tapi saya sakit, dah hentam tiap hari, kan? Jadi dia makan kambing yang dipanggang berdasarkan kulit-kulit dia tadi. Bila orang tanya kenapa ni, tak sedar buat dia orang. Mana ada orang kita buat ni? Dia kata, saya nak rasa macam mana makanan yang dimakan oleh Nabi. Banyak benda ni boleh. Dia faham begitu, atas asal ianya mubah. Maka kata Imam Al-Haramain, fayuhmalu alal ibahah. Maka perbuatan yang dilakukan oleh orang tadi atas dasar dia nak tiru perbuatan Nabi. Sebab Nabi buat perbuatan tersebut, kita akan tanggungan perbuatan Nabi yang bukan ibadah tadi atas dasar ianya adalah mubah. Ianya adalah mubah. Hukum perbuatan itu adalah ibahah. Okey? Sebab kita tak kata wajib, sebab dia bukan ibadah. Nak kata wajib mesti ada dalil. Tak ada dalil. Sekarang ni tak ada dalil yang kata dia wajib. Tak ada dalil yang kata dia sunat. Tak ada dalil yang kata dia mubah. Cuma yang kita tahu dia adalah adat, dan tak ada dalil yang menentukan kepada kita dengan jelas apakah status hukum bagi perbuatan tersebut. Maka apabila perbuatan itu kita tengok ini adalah adat dan tak ada dalil yang kita dapati yang menjelaskan hukum bagi perbuatan tersebut, maka kita akan kata kita tanggungkan atas dasar hukum ibahah. Yang perbuatan itu mubah, hukumnya adalah ibahatun. Fayuhmalu ala al-ibahah. Kata para ulama, ditanggungkan atas dasar ianya adalah hukum tersebut adalah ibahah, perbuatan itu adalah mubah pada hak Nabi dan juga pada hak kita. Mereka kalau orang tanya, apa hukum Nabi makan daging kambing? Kita kata mubah. Apa hukum kita makan daging kambing? Jawapan yang betul bukan mubah, jawapannya ibahah. Perbuatan itu mubah. Saya tersilap tu segi istilahnya. Hukum perbuatan itu namanya ibahah ataupun al-jawaz. Perbuatan itu pula dinamakan al-jaiz ataupun al-mubah. Okey? Pada siapa? Pada kita dan juga pada Nabi alaihi salatu wassalam. Secara asal.
Namun tak mustahil pada Nabi daripada mubah bertukar menjadi ibadah, sebab Nabi nak menjelaskan hukum. Mungkin. Okey. Banyaklah perbuatan-perbuatan Nabi yang begini perbuatan Nabi yang bersifat adat ni banyak. Nabi SAW sebagai contoh. Bila Nabi waktu malam, bila Nabi nak qada hajat, nak buang air kecil pada waktu malam, kita sedia maklum kan rumah Nabi tak ada tandas. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisul ifki, beliau menjelaskan bahawa mereka, Nabi dan juga isteri Nabi, ala adat al-Arabil Uwal, berdasarkan cara adat orang Arab dulu-dulu, iaitu mereka merasa jijik kalau tandas ada tepi rumah, apatah lagi dalam rumah. Dan kalau Sayyidatuna Aisyah masuk rumah kita, ayo, apa ni? Kami dulu kalau tandas tepi rumah pun jijik. Ini pula dalam rumah tak boleh terima. Mereka punya budaya begitu. Mereka tidak menerima macam kita lah tak biasa. Dan saya pernah tengok datuk saudara saya sendiri begitu belah di datuk saudara saya yang tinggal di Kedah, Allah yarhamu. Satu hari beliau datang ke Kuala Lumpur ziarah kami. Lepas tu nak buang air. Kebetulan flat saya tu belakang tu sungai Gombak. Lepas tu Tok saudara saya ni, tok belakang saya ni kelang kabut. Apa ni? Panggil Tok Lang, Tok Lang. Aku nak pergi sungai. Hai, nak buat apa pergi sungai? Aku nak ni lah. Semualah kan. Orang Kedah waktu tu ni cakap jelas-jelas. Kita nak semua disegan kan. Aku nak tu kan. Kita kata jangan buat pasal. Saya nikah, orang kata apa kan. Kami paksa arwah Tok Lang ni supaya masuk bilik air dan buang air. Dia tak biasa. Orang kampung kita orang tu begitu. Sebab di kampung apa-apa pun ke sungai. Istilah begitu. Jadi adat Nabi SAW satu ketika dahulu, bila Nabi nak qada hajat di waktu malam, kalau Nabi nak buang air kecil, macam mana caranya? Ada satu mangkuk daripada kayu. Lalu Nabi akan qada hajat di mangkuk tersebut. Lepas tu Nabi pun sambung tidur. Lepas Nabi selesai istinja, Nabi pun tidur. Allahumma salli ala Rasulillah. Tapi semuanya berada dalam rumah. Mangkuk tu dalam rumah. Lepas tu Nabi pun simpan bekas tu. Keesokannya Nabi akan hantar baul Nabi SAW tu akan dia hantar ke tempat lain. Okey. Jadi kalau kita hari ni nak buat benda yang sama, haram? Tak. Sebab Nabi pernah buat. Ini menunjukkan perbuatan tu mubah. Tapi kalau tak nak buat juga tak dosa. Ada siapa yang simpan ke mangkuk khusus tadi? Maksudnya ni mangkuk apa ni? Macam ni kan? Jangan tanya tak ada kan kat rumah kita. Jadi apa-apa pun bilik air lah kan? Tak ada kita simpan mangkuk tu. Sebab perbuatan itu adalah mubah dan tidak wajib. Tapi katakan satu orang, oleh kerana dia pernah dengar hadis itu, dia pun nak buat juga. Bukan atas dasar dia tak boleh masuk bilik air, boleh. Dia tengok orang semua clear, lain clear semua, dia pun tutup dia dalam. Sebagi boleh buang dalam tandas. Lepas tu dia tulis kat tu, tolong jangan usik. Takut pecah rahsia kan. Adakah haram? Tidak. Tapi kalau dia niatkan ikut Nabi, bertukar status kerana Allah ketika itu, innamal a'malu binniyat, maka perbuatan itu menjadi perbuatan berpahala. Sebab tu kalau tengok Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan semua perbuatan yang beliau boleh buat macam Nabi buat. Sehingga kadang-kadang tak masuk akal. Tiba-tiba berjalan berhenti. Berapa berhenti? Dulu Nabi pernah berhenti kat sini. Nabi berhenti kat situ bukan Nabi letih. Dia berjalan musafir, dia berhenti. Tapi yang kamu berhenti ni kenapa? Sebab Nabi pernah berhenti tu je. Sayyidina Anas minat makan buah labu. Bapa suka makan labu sebab Nabi makan. Sebab Nabi suka makan labu, maka saya pun suka makan labu. Jadi ketika itu makan labu yang pada asalnya termasuk perbuatan mubah dan kena dengan konsep macam ni. Sebab Nabi makan labu bukan ibadah. Nabi kata man akala qara'al asal falahul asal. Rawahu man la adri. Ini hadis maudhu' kan. Qalahu khairun nizam. Tapi kalau adalah contoh, katakan tiba-tiba Nabi pernah sebut man akala qara'al asal, ataupun dalam bahasa Arab dalam kitabnya ad-dubba, man akala ad-dubba, orang mesti panggil qara'ul asal man akala ad-dubba atau man akala qara'al asal falahu fil jannatil asal. Ketika itu dah jadi ibadah. Sebab dah hadis sebut siapa makan ni dapat pahala begini. Tapi tak ada hadis tu.
Cumanya kebetulan Nabi pergi ke rumah, dalam Syamailah Rasulullah SAW dijemput oleh ada seorang sahabat. Sahabat ni adalah orang miskin lah, orang miskin. Ajak Nabi jemput makan di rumah, sediakan buah labu. Dalam buah labu tu dia buat macam buah air apa semua, macam masak air begitu. Di situ diletakkan qadid, daging yang sudah dikeringkan. Orang zaman dulu, kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, orang Arab yang kaya, mereka sembelih makan terus. Kalau nak makan, pergi sembelih lagi. Kalau nak sembelih kambing, makan terus. Lepas tu daging lebih bagi kat orang kaya. Rasa nak makan lagi 2-3 hari, pergi cari kambing sembelih lagi. Tapi orang miskin tak, orang miskin sebab duit tak ada. Jadi mereka jarang dapat makan daging segar. Yang ada pada mereka, kalau dapat daging, mereka akan jemur di matahari. Dengan suasana panas Madinah, menyebabkan daging itu akan boleh tahan lama. Jadi daging dimakan tu daging tidak fresh lah. Nah, seorang Nabi dijemput oleh satu orang miskin. Tak silap saya, sahabat Nabi tadi tu orang kerjanya adalah tukang jahit, tukang jahit. Dijemput oleh seorang miskin untuk makan di rumah beliau. Beliau ajak Nabi. Nabi pun datang sekali dengan Sayyidina Anas. Lalu Nabi pun makan apa semua. Cuma Sayyidina Anas nampak Nabi tak banyak sangat ambil daging. Yang Nabi ambil sangat adalah dubak, iaitu qarul asal tadi, labu tadi. Lalu Sayyidina Anas memahaminya bahawa Nabi suka makan qarul asal, ad-dubak. Lalu selepas itu beliau pun jadi suka makan qarul asal ataupun ad-dubak. Atas dasar kerana Nabi makan dubak. Tapi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, yang Fadilatul Syekh Yusri faham lain. Bukan kerana Nabi suka makan dubak, tetapi dalam hidangan itu, raja hidangan itu apa dia? Yang istimewa dari hidangan itu apa dia? Daging. Maka Nabi isar kepada para sahabat. Isar, utamakan para sahabat yang lain. Lalu Nabi ambil yang lain, ambil yang orang tak nak ambil sangat. Apa dia? Macam kita lah, kalau nasi tu ada ayam, ada telur, yang terakhir sekali telur tu lah, kan? Cuba kalau nasi tu dengan telur habis dulu. Sebab apa? Sebab raja hidangan dia apa yang paling istimewa ketika tu. Contoh, nasi, rendang. Ini semua benda-benda yang menyebabkan kita nak air cepat, Nasi, rendang. Lepas tu adalah sayur toge. Nak korang makan sayur toge sangat? Last sekali lah, ada lagi toge, okey lah, makanlah. Itu yang terakhir sekali. Lalu Nabi nak pada sahabat yang juga jarang makan daging, sahabat-sahabat Nabi jarang makan daging, sebab mereka hidup dalam keadaan yang sederhana, Allah menguji mereka dengan kesederhanaan. Maknanya kalau kita mengikut syariat, kita ikut arahan Allah, tak semestinya Allah akan balas dengan kebahagiaan material. Kalaulah kebahagiaan dari sudut material itu bukti betapa Allah sayang, sepatutnya rumah Nabi bukannya macam dalam hadis. Sepatutnya rumah Nabi ni daripada emas, daripada syurga terus. Tapi tak, rumah Nabi tak macam tu. Rumah Nabi begitu mutawadhi'. Sebab apa? Sebab Nabi ini jiwanya adalah kepada Allah, bukan lagi tertarik kepada dunia. Lalu akhirnya Nabi pun makan dubak. Okey, dia konsepnya makan dubak tadi lah. Apa hukum makan dubak? Al-jawaz. Kenapa? Apa dalil? Nabi makan. Kenapa kita tak terwajib? Sebab dia bukan ibadah, maka dia adah. Bila dia adah, sebab makan. Bila dia adah, maka kalau kita buat perbuatan yang adah, dia dihukum sebagai adah, iaitu mubah, tidak sampai ke tahap wajib. Cukup kita jadi umat Nabi Muhammad, semua benda kita tahu pasal Nabi. Alhamdulillah. Fayuhmalu 'alal ibahah. Banyaklah pasal kalau kita buka hadis saja, bila kita tengok perbuatan Nabi, cuba kita ingat balik konsep ni. Sebab kita bila kita dalam majlis bacaan hadis, kita akan jumpa banyak perbuatan Nabi. Nabi pernah ketawa, Nabi pernah tersenyum, Nabi pernah menangis. Itu semua merupakan adah, merupakan adah. Lalu kalau kita buat atas dasar perbuatan itu adalah mubah, maka dia akan mendapat mubah. Tapi kalau dia tukar kerana Nabi, kerana mencari redha Allah, maka ketika itu bertukarlah asal perbuatan yang mubah kepada ibadah. Qala rahimahullah azza wa jal, wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qawl huwa ka qawli sahibi syari'ah. Selesai kita bincang tentang perbuatan Nabi. Tak bincang ke pasal qaulun Nabi?
perbahasan tentang qaulun Nabi nanti kita akan kalau dari segi bagaimana nak meriwayatkan hadis, kita akan jumpa dalam perbahasan bagaimana meriwayatkan hadis nanti. Adapun qaulun Nabi, kenapa tak disebut adapun wa amma qaulun Nabi? Sebab qaul dia akan tertakluk kepada majaz, haqiqah, am, khas. Benda telah kita bincang sepanjang lebar sebelum ni. Itu semua adalah menceritakan tentang qaulullah wa qaulur Rasul alaihi salatu wassalam, yang pada ucapan itu ada konsep yang boleh diistimbat daripadanya. Ada konsep am, ada konsep khas, ada mujmal, ada mubayyan. Jadi daripada situ selesai. Maka tak didatangkanlah perbahasan khusus tentang aqwalun Nabi. Kenapa dibincang af'alun Nabi? Sebab perbuatan Nabi ni tak berbunyi, tak dapat difahami dari segi umum khusus tu. Sebab umum khususnya hanya tertakluk pada kalimah. Maka perbuatan Nabi pula macam mana? Ada tak bagi kesan berhukum? Ada. Iaitu sama ada di ibadah atau adah. Kalau ibadah, tengok sama ada dia adalah khusus pada Nabi atau tidak. Kalau dia adah, kita kata perbuatan itu adalah mubah. Iqrar. Kenapa dibincangkan isu iqrar? Sebab iqrar bukan perbuatan Nabi, tetapi Nabi tak kata apa. Maka ridhan sukutun Nabi dalilu ridahu alaihi salatu wassalam. Bila Nabi tak kata apa, Nabi senyap tak kata apa, maka di sini membuktikan keredaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi tidak akan senyap kalau benda yang dibuat di hadapan Nabi itu adalah perbuatan yang haram. Mesti Nabi akan jelaskan hukum. Kerana apa? Kerana ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Kalau satu perbuatan itu berlaku pada Nabi, di hadapan Nabi, tiba-tiba Nabi tak terangkan masa itu juga, sedangkan perbuatan itu telah dilakukan, maka berlakulah fenomena yang namanya takhirul bayan, lambat jelaskan hukum. Sedangkan perbuatan itu sudah dilakukan. Orang sangat-sangat perlukan bantuan Nabi untuk menjelaskan hukum. Kalau benda betul, tiba-tiba Nabi senyap, maka akan menyebabkan berlaku tidak iblahun Nabi SAW. Berlaku Nabi tak menyampaikan syariat, maka itu mustahil pada hak baginda Nabi. Sebab di antara sifat wajib bagi Nabi adalah at-tabligh. Nabi akan sampaikan syariat. Apabila berlaku ta'khirul bayan, sedangkan perbuatan itu memang memerlukan penjelasan ketika itu juga, sebab orang dah buat, berlakulah adamu tablighin Nabi alaihi salatu wassalam wa adamu tabligh fi haqqi Rasul mustahil. Maka daripada konsep macam-macam ni, isunya akidah masuk ke fiqh, masuk usul ni, keluarlah isu iqrar. Sebab bila iqrar, Nabi tak kata apa, dan tak ada qarinah menunjukkan Nabi marah ke Nabi apa kan. Kalau Nabi marah, nampaklah Nabi tak suka, tahulah di situ ada Nabi senyap, senyum pun tidak, apa pun tidak, senyap, tak apa. Maka di situ menunjukkan bahawa Nabi redha. Kerana kalau kita kata Nabi tak redha tapi Nabi senyap, maka berlaku ta'khirul bayan. Ta'khirul bayan akan menyebabkan adamu tablighi syariah. Maka adam iblaghi syariah mustahil fi haqqi Rasul. Bila dia mustahil, terbatallah segala benda yang membawa kepada adam tablighi syariah. Maka terbatallah kalau orang kata iqrar Nabi bukan tak semestinya Nabi bila senyap menunjukkan Nabi redha. Kita kata tak. Kalau Nabi senyap menunjukkan Nabi redha. Kerana kalau tidak akan membawa kepada natijah akhir benda yang mustahil pada hak Nabi, iaitu Nabi tidak menyampaikan syariat. Mustahil. Okey, iqrar. Apa ni iqrar ni? Kalau orang Melayu kata iqrar ni, maknanya ikrar gitu lah. Bahawasanya saya berjanji dan bersumpah bagian itu iqrar kita petang kat sini. Kalau pengakad dia buat gini kan. Okeylah, kami buat habis baik. Kamu buat habis baik, kami buat habis baik kan. Lepas tu kita pun buat gitu sekali kan. Iqrar. Itu iqrar cakap kita lah. Iqrar yang dimasukkan dalam perbahasan kita dalam usul fiqh ini adalah sukutun Nabi. Itu masuk iqrar. Sukutun Nabi dalam masa yang sama tidak pula ada dalil yang menunjukkan Nabi marah. Sebab kalau Nabi marah akan merah muka Nabi ni. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, apa yang ada pada jiwa Nabi akan terzahir pada wajah Nabi. Nabi, subhanallah, Nabi itu adalah seperti kaca. Tidak berlaku
benda yang lain daripada yang lain. Nabi adalah syaffaf. Nabi SAW ini, betapanya Nabi ni bukan seorang pendusta. Apa yang di hati Nabi akan terzahir pada riak wajah Nabi. Kita kadang-kadang cover. Tak? Marah, senyum. Cuma kalau getar-getar sikit, macam mana kan? Ada orang dia sambil marah tu bergetar bibir dia, janggut dia bergetar juga. Biasanya bukan janggut, misai ya. Nabi tak. Kalau Nabi marah tu bukan Nabi. Kalau Nabi gembira, nampak semua Nabi gembira. Main Nabi tak pandai untuk berlakon. Jadi apabila Nabi senyap dan tak ada pada wajah Nabi marah atau Nabi gembira, maka ketika itu kita akan mengatakan berlaku iqrar. Sebab kalau Nabi senyum, menunjukkan Nabi redha. Ada qarinah menunjukkan benda itu adalah termasuk mubah. Kalau Nabi marah, menunjukkan Nabi tidak redha, maka tak berlaku iqrar. Tapi kalau Nabi senyap, tidak ada dalil menunjukkan Nabi marah atau Nabi ini, maka berlakulah isu iqrar. Qala rahimahullah azza wa jal, wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qaul huwa ka qauli sahibi syari'ah. Iqrar pemilik syariat ni. Siapa pemilik syariat ni? Hakikatnya Allah azza wa jal. Yang dimasukkan di sini adalah Nabi. Maksudnya Nabi adalah pemilik syariat secara majaz. Kerana pada hakikatnya, secara hakikatnya, yang memiliki syariat ini, syariat yang dimasukkan sini apa? Ad-din. Yang dimasukkan dengan asy-syariah di sini adalah ad-din. Sebab asy-syariah ada banyak makna. Entah kuliah apa Syekh? Kuliah syariah. Maksudnya kuliah yang pengkhususannya hukum hakam fiqah. Kan uruf kita begitu tak? Uruf kita sekarang ni, kita tak kata anak kuliah syariah dengan maksud saya belajar semua sekali. Kuliah saya belajar semua, syariat, usuli semua saya belajar. Tak, di sana ada kuliah syariah, kuliah usuluddin, kuliah lughah Arabiah, kan? Ada beza-beza. Jadi syariat yang dimasukkan di sini adalah ad-din. Maksudnya syariat sama maksud dengan millah, sama maksud dengan ad-din. Apa maksudnya? Segala apa yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW, yang dia akan merangkumi hukum hakam fiqah, hukum hakam akidah, hukum hakam tasawuf, dan juga ma'rifatu fitaniz zaman. Mengetahui apakah dia ujian-ujian yang Allah sudah takdirkan ke atas umat ini sampai ke hari kiamat nanti. Sebab kita diberitahu oleh Nabi kan, semua benda akan berlaku sampai ke hari kiamat. Jadi bila kita tengok kita berada di zaman mana, tengok okey, yang Nabi sebut gini, oh ni zaman saya di sini, maka kita akan mengelakkan diri daripada terjebak dalam fitnah tersebut, mengelakkan diri daripada terjebak dalam maksiat ataupun dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang mana Nabi sebut adalah hadis Sayyidina Jibril tu. Hadis Sayyidina Jibril Ya Umar, atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya datang bertanya tentang iman, Islam, ihsan, bila hari kiamat tu, itu adalah Sayyidina Jibril alaihissalam. Baginda datang untuk mengajar kamu semua apakah dia agama kamu semua. Jadi din di situ merangkumi hukum hakam fiqah, akidah, tasawuf dan juga ma'rifatu fitaniz zaman. Yang keempat ni banyak orang tertinggal. Kata Fadilatul Syekh Husni, yang keempat banyak orang tinggal. Orang ingat Islam, syariat, akidah dan juga tasawuf. Yang keempat orang terlupa, iaitu soalan tentang bilakah hari kiamat, sebagai satu simbol kepada fitnah yang akan berlaku kepada umat ini. Jadi syariah yang dimasukkan sini adalah merangkumi agama, iaitu merangkumi segala yang didatangkan oleh Nabi, iaitu ad-din. Jadi pemilik agama kita ni siapa? Allah. Adapun Nabi dinamakan juga Nabi sebagai pemilik agama atas dasar baginda adalah penyampai syariat Allah kepada kita. Lepas tu kita memerlukan wasitah, kita memerlukan juru perantara. Tak layak kita untuk menerima wahyu terus daripada Allah. Maka kita perlukan satu pautan, yang pautan itu adalah yang sangat layak untuk berbicara dengan Allah, iaitu baginda Nabi SAW. Okey. Wa iqraru sahibi syariah. Wa iqraru sahibi syariah. Apabila sahibu syariah, iaitu baginda Nabi SAW, memperakui atas qaul, alal qaul,
Maknanya ada seorang sahabat sebut satu ucapan, Nabi dengar, Nabi tak ta'liq apa-apa. Nabi sakit. Maka ketika itu kata Imamul Haramain Al-Juwaini, huwa ka qawli sahibi syariah, ay al-qawlu sadiru minas sahabah wa sami'ahu an-nabi ka'annahu qawlu sayyidina an-nabi alaihi salatu wassalam. Qawlu sahabi hina idzin ka'annahu qawlu rasul alaihi salatu wassalam bidalil anna ar-rasul sami'a wa sakat. Falau lam yarda ar-rasul alaihi salatu wassalam an hadzal qawl la ankar, lakinnahu sakat, fasukut dalilur ridha. Fa qawlu sahabi hina idzin ka'anna an-nabi huwa alladhi qala. Tapi bukan Nabi yang sebutlah, tetapi hukumnya akan seperti hukum baginda Nabi kalau berucap. Maknanya bila ucapan Nabi, dia akan balik kepada isu-isu tadi, qaulun Nabi yang telah kita bincangkan. Dia adakah berlaku umum tak pada kalam sahabat tadi, atau berlaku khusus atau apa. Sebab ucapan sahabat tadi sepertinya ucapan Nabi, dan ucapan Nabi tidak ada unsur dosa. Contoh dia apa? Kita semua sedia maklumkan kisah bagaimana Nabi dalam beberapa keadaan Nabi tidak dapat menjadi imam. Di akhir-akhir hayat baginda Rasul SAW, kerana Nabi jatuh gering, yang bawa kepada berpindahnya Nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam beberapa keadaan Nabi tidak gering, tetapi Nabi SAW punya urusan. Lalu ada beberapa keadaan Nabi terlewat sampai ke Al-Madinah. Nabi keluar ke luar Madinah menyelesaikan isu-isu yang berlaku, perbalahan mungkin apa yang berlaku. Lalu Nabi lambat balik ke Madinah, sedangkan azan sudah berkumandang. Dan apabila para sahabat menunggu-nunggu, tak juga Nabi kunjung tiba, Sayyidina Bilal Ibnu Rabah pernah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Mau tak anda menjadi imam?" Sebab tunggu Nabi tak sampai. Lalu Sayyidina Abu Bakar menyatakan, kalau semua setuju, saya redha jadi imam. Lalu akhirnya Sayyidina Bilal muazzan, iqamat, Sayyidina Abu Bakar pun menjadi imam. Sedang sembahyang, Nabi pun sampai ke Madinah, sampai ke masjid. Tapi sembahyang sudah pun mula. Lalu Nabi pun daripada belakang terus ke depan. Nabi memutuskan saf, orang tengah ni, Nabi pun menjaga depan. Bila para sahabat nampak, sahabat bagi laluan pada Nabi. Dan perbuatan ini jangan dibuat oleh orang lain, kan? Maka orang nanti untuk sahabat, ini juga di antara benda yang khusus untuk Nabi. Jadi Nabi boleh memutuskan saf. Sampailah akhirnya Nabi tutup belakang Sayyidina Abu Bakar. Bila begitu para sahabat pakat menepuk tangan dan cakap, tak boleh tengah sembahyang, batal sembahyang. Lalu Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar bunyi tepukan tangan yang kuat, juga ada benda yang berlaku. Para sahabat nak bagi tahu, ada benda berlaku, wahai Abu Bakar. Tapi nak cakap tak boleh sebab dalam sembahyang. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menoleh ke belakang. Tengoklah benda kan, tapi tak cakaplah benda tu, cakap benda tu batal sembahyang. Toleh ke belakang. Bila toleh ke belakang, belakang Nabi, belakang beliau adalah Nabi. Dan Nabi pun buat isyarat begitu. Buat isyarat untuk tetaplah kamu wahai Abu Bakar. Dan Nabi pun dah start sembahyang dah, buat isyarat begitu. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun mengangkat tangannya dan beliau pun mengatakan Alhamdulillah. Dia tengah sembahyang ni, Alhamdulillah. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, suatu huraikan hadis ini, Sayyidina Abu Bakar sebut Alhamdulillah kerana beliau syukur apabila Nabi redha beliau jadi imam. Kalaulah beliau itu tidak layak, nescaya Nabi tidak akan menjadi makmum Sayyidina Abu Bakar. Namun bila Nabi redha dan Nabi suruh pula untuk beliau terus menjadi imam, maka di situ berlakulah maknanya pengakuan daripada baginda Nabi yang Sayyidina Abu Bakar layak untuk memimpin menjadi imam. Jadi Sayyidina Abu Bakar merasakan ini satu nikmat yang besar, betul? Sebab diredha oleh Nabi. Bila redha Nabi, maksudnya apa? Redha Allah. Bila Nabi dah redha, maksudnya Allah juga redha kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan hidup kita ada dunia, nak cari redha siapa lagi kalau bukan redha Allah dan redha baginda Nabi SAW. Jadi apa yang berlaku, Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangan tengah sembahyang ni, Alhamdulillah. Dan akhirnya beliau pun berundur ke belakang, tak ikut cakap Nabi. Okey, kita berhenti setakat tu dulu.
Sebab isunya adalah pada ucapan Sayyiduna Abu Bakar, Alhamdulillah. Selepas daripada peristiwa itu, ada tak Nabi marah? Ya Abu Bakar, lima anta qulta alhamdulillah, anta fi salat, kamil qira'atah. In kunta fi salatil Fatihah iyyaka na'budu, ihdinas siratal mustaqim, alhamdulillah. Lima qulta alhamdulillah. Lima lam taqra, lam tastamil fi qira'atika ayat Quraniyah. Tak ada Nabi kata apa. Nabi tak sentuh pun isu, beliau sebut alhamdulillah. Jadi tahulah kita, ucapan alhamdulillah di dalam sembahyang tidak membatalkan sembahyang. Sebab apa? Bukan Nabi buat pun, tapi dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Masalahnya, kalau semata-mata perbuatan Sayyidina Abu Bakar tidak menjadi hujah. Isunya berlaku ikrar. Beliau sebut, Nabi pula tak kata apa. Maka ucapan Sayyidina Abu Bakar ketika itu seakan-akan keluar juga daripada ucapan Nabi. Seakan-akan Nabi pun bila sembahyang pernah sebut alhamdulillah, walaupun tak berlaku. Setakat yang saya tahulah, tidak pula tiba-tiba Nabi dah sembahyang alhamdulillah. Baca surah alhamdulillah tu memang adalah, tapi tiba-tiba berzikir alhamdulillah tidak ada. Lalu akhirnya fuqaha pun mulalah berperanan. Ucapan alhamdulillah ini apa dia? Zikir. Menunjukkan kalau seseorang berzikir dalam sembahyang tak batal sembahyang. Lalu akhirnya fuqaha Syafi'i kata, kalau lah satu orang bertakbir Allahul Azimul Kabiru Akbar, tak batal sembahyang, sebab ini termasuk zikir. Kalau dia tiba-tiba berzikir tengah-tengah, dia dalam tengah-tengah baca tengah-tengah dia jadi makmum, tiba-tiba dengar imam sebut sabbihisma rabbikal a'la, dia boleh sebut subhana rabbiyal a'la, sebab itu zikir dan sembahyang. Jadi mulalah fuqaha bincang. Mari pula fuqaha Imam Abu Hanifah, tak dalam sembahyang sunat boleh, sembahyang fardu tak boleh, dengan dalil-dalilnya begini. Jadi fuqaha pun mula bermain, memulakan peranan masing-masing. Sebab ucapan Sayyidina Abu Bakar tadi sudah menjadi dalil. Limadza sara dalilan? Lianna ar-rasul lam yunkir alaih, fa sara iqraran, wa iqrarun nabi hujjah. Okey? Ini dia punya konsep ikrar pada ucapan. Wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qaul huwa ka qauli sahibi syari'ah. Jadi ucapan itu menjadi dalil. Ucapan sahabat tadi menjadi dalil. Okey. Wa iqraruhu 'ala al-fi'li ka fi'lihi. Wa iqraruhu, ad-dhamir fi qawlihi iqraruhu ya'ud ila man? Sahibi syariah, wa huwa sayyidul nabi alaihi salatu wasalam. Iqraruhu ay iqraru sahibi syariah. Wa man sahibu syariah? Majazan huwa sayyidul nabi alaihi salatu wasalam. Jadi adapun ikrar baginda Nabi pula, kalau tadi ikrar tentang ikrar Nabi, maknanya Nabi tidak berkata apa-apa apabila ada seseorang bercakap depan Nabi. Sekarang ada orang buat perbuatan depan Nabi dan Nabi tak kata apa. Okey? Macam mana pula? Wa iqraruhu 'ala al-fi'li ka fi'lihi. Iqrarnya pemilik syariat itu, iaitu Nabi SAW, terhadap satu perbuatan. Perbuatan siapa ni? Al-fi'li sadiri minas sahabah. Perbuatan yang keluar daripada para sahabat. Seorang sahabat buat satu perbuatan depan Nabi dan Nabi tak kata apa. Di situ menunjukkan perbuatan itu sah. Perbuatan itu menjadi dalil, seakan-akan Nabi yang buat, seakan-akan Nabi pula yang melakukannya. Apa contohnya? Sambungan kisah tadi. Apabila Sayyidina Abu Bakar angkat tangan dan sebut alhamdulillah, apa yang berlaku sebab tu? Sayyidina Abu Bakar raja'al qahqara. Raja'al qahqara. Masuk qahqara ni patah ke belakang, tapi badan tidak beralih. Badan still menghadap kiblat. Dada Sayyidina Abu Bakar still menghadap kiblat, masih menghadap kiblat. Cuma beliau bergajak ke belakang. Akhirnya beliau mengambil tempat Nabi. Dan beliau tidak redha untuk menjadi imam, sedangkan Nabi Muhammad SAW pula menjadi makmum. Ana man min wa huwa min, kan? Secara mudah orang mesti kata gitulah. Huwa min. Seakan-akan Sayyidina Abu Bakar merasakan, siapa saya nak jadi imam dan Nabi?
Tengok dalam sembahyang jenazah Nabi ada jadi imam tak? Masing-masing tak apa, di suasana yang begitu dahsyat dan pedih pada diri para sahabat, seorang pun tak berani kata tak apa saya jadi imam. Tak. Sayyidina Ali sampai termenung, tak tahu nak cakap apa. Yang pengsan, yang apa semua. Tapi kuat ni Sayyidina Abu Bakar mengajak kembali umat untuk menerima kewafatan baginda Nabi SAW. Tapi tak ada siapa yang boleh jadi imam. Tak berani. Sebab apa? Siapa imam? Masih lagi dalam perbincangan. Lalu semua datang ziarah Nabi, solat jenazah seorang-seorang. Semua sembahyang secara seorang-seorang. Baik. Apabila dalam peristiwa tadi, bila Sayyidina Abu Bakar balik ke belakang, apa yang berlaku lagi sebelum tu? Para sahabat pakai tepuk tangan. Dah ada dua perbuatan. Satu perbuatan para sahabat bising tu nak beritahu Sayyidina Abu Bakar Rasulullah sampai. Satu lagi perbuatan adalah perbuatan Sayyidina Abu Bakar beralih ke belakang. Lalu bila Sayyidina Abu Bakar sampai ke belakang, sampai di tepi Nabi, lalu Nabi pun ke depan. Sebab Nabi faham yang Sayyidina Abu Bakar nak beritahu Nabi, ana la urid an akuna imaman ba'daan wasaltum ya sayyidi. Lalu Nabi pun pergi ke depan. Memang berlaku pertukaran imam dalam satu solat. Tak batalkan sembahyang namanya kalau bertukar imam. Cuma kalau buat di zaman kita, kejut orang. Kita tanya, anda sembahyang rakaat pertama ke kedua? Entah sama 3 ke 4 Bulan jadi imam betul tak jadi imam. Kejut orang masuk Sabah lah Boleh masuk Sabah. Dan akan berlaku lah isu tu di Facebook Piang. Lepas tu kita buat dalil, lagi orang kata, dan kita pun tak cerdik lah kalau kita menceritakan perkara tersebut. Sebab benda ni gharib, hanya orang yang belajar saja tahu. Dan kita hanya tahu sekadar atur hukum, bukan amalkan Okey, selepas daripada Nabi selesai sudahkan solat, Nabi pun tanya kepada para sahabat. Nabi bukan tanya, Nabi marah pada sahabat. Yang pergi tepuk tangan buat apa? Inama tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan dalam sembahyang ni adalah untuk orang perempuan, tapi bukan tepuk tangan macam ni Orang perempuan pun kata itu boleh lah. Itu dah main pula main kompang ke apa, dah tepuk gini Itu pun kalau maknanya, kalau nak katakan, nak begitu imam ada silap. Jadi para sahabat buat itu. Jadi tidak berlaku ikrar Nabi terhadap perbuatan sahabat yang menepuk tangan tu. Sebab yang tepuk tu orang lelaki. Orang lelaki bukan tasbih, tapi orang lelaki menegur dengan tasbih. Subhanallah. Orang lelaki begitu. Lalu tidak berlaku ikrar. Sebab Nabi tak meredai perbuatan tersebut. Lalu Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya kamu pula wahai Abu Bakar, kenapa kamu tidak mengikut perintahku? Nabi tanya soalan. Bukan Nabi petikai, Nabi tanya soalan. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, maka libni Abi Quhafah an yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak bagi anak lelaki kepada Abu Quhafah, iaitu ayahanda Sayyidina Abu Bakar, yang akhirnya masuk Islam pada zaman Fatu Makkah, pada hari Fatu Makkah. Sayyidina Abu Quhafah tidak layak bagi anak lelaki, bagi Abu Quhafah menjadi imam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi ada kata apa lepas tu? Nabi senyum. Nabi kata, ya Abu Bakar, haram alik. Nabi kata begitu? Tak. Ya Abu Bakar, la taf'al ma rasanya. Ya Abu Bakar, la kira ghalat. Nabi kata begitu? Tak. Nabi senyum. Menunjukkan apa? Berlaku ikrar. Jadinya apabila berlaku ikrar pada perbuatan Sayyidina Abu Bakar yang ke belakang itu, tahulah kita bahawa bolehlah kita keluarkan hukum yang pelbagai. Perbuatan satu orang imam tiba-tiba nak tukar shift, tiba-tiba tengok macam dalam YouTube lah, dia nak baca surah lah kali, dia jadi sakit engkau, tak boleh. Akhirnya dia ke belakang, yang makmum pula pergi sambung menjadi imam. Sah. Bukti dia apa? Perbuatan Sayyidina Abu Bakar, perbuatan sahabat bukan hujah. Memang pada asalnya bukan hujah, tetapi Nabi telah ikrar, maka menjadi hujah. Sebab apa? Sebab perbuatan Sayyidina Abu Bakar adalah, kata Imam Humaid, kafi'lihi, ay kafi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikrar Nabi terhadap perbuatan Sayyidina Abu Bakar menjadi dalil.
menjadi dalil bahawa perbuatan itu diiktibar oleh syariat. Lalu akhirnya fuqaha pun bincanglah isu tentang tukar syif dalam imam. Dan fuqaha Syafi'iyah pula sebahagiannya keluarkan pula satu kaedah, al-adabu muqaddamun 'ala littiba'. Beradab dengan Nabi itu lebih didahulukan berbanding dengan ikut arahan Nabi. Keluar habis semua kaedah tadi. Ada yang tak setuju, ada yang setuju, yang kata adab lebih didahului daripada perbuatan Nabi, daripada ikut arahan Nabi. Buktinya Nabi ikrar perbuatan Sayyidina Abu Bakar, maka menunjukkan perbuatan Sayyidina Abu Bakar tidak ada salahnya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar ke belakang tu? Sebab sakit engkau. Atau rasa tak beradab kalau terus jadi imam. Tapi Nabi suruh, Nabi kata teruskan. Tak, apabila ketika itu bertembung di antara beradab dengan Nabi dan mengikut arahan Nabi yang menyebabkan Nabi tidak akan dimuliakan dengan hak yang sepatutnya, Nabi suruh, tapi arahan Nabi itu ada unsur tanazul. Nabi melepaskan hak Nabi. Tak apalah, terus jadi terus. Ketika itu bertembung. Kalau kita ikut arahan Nabi, kita tak dapat meninggikan darjat bagi Nabi. Kalau kita tak ikut arahan Nabi pula, kita akan meninggikan darjat Nabi. Tapi kalau kita nak tinggikan darjat Nabi, kita akan lawan perintah Nabi. Dia macam mana? Jadi daripada perbuatan Sayyidina Abu Bakar tadi, sebahagian Asy-Syafi'iyah, bukan semua, memang masalah khilaf, sebahagian Asy-Syafi'iyah mengatakan al-adabu muqaddamun 'ala al-ittiba' bidalil iqrarin Nabi alaihi salatu wassalam ala ma fa'alahu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi apabila Nabi tak kata apa, dengan sikap Sayyidina Abu Bakar yang tidak mengikut arahan atas dasar nak memuliakan Nabi, ketika itu maknanya fahamilah kita adab itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya berbanding dengan mengikut arahan Nabi. Macam yang dibuat oleh Sayyidina Ali. Bila Nabi kata padam, tak nak padam, nama Nabi suatu ketika perjanjian Al-Hudaibiyah. Akhirnya Nabi sini yang padam. Mereka tak ikut arahan. Tapi kalau ikut arahan, Nabi tidak dapat ditinggikan di depan musyrik Mekah. Tapi kalau tak nak ikut arahan, nampak betapa para sahabat memuliakan Nabi. Padam Ali, tidak ya Rasulullah. Maksudnya apa? Orang musyrik kata, memang sahabat ni sayang betul kat Nabi, jangan bawa main dengan Nabi. Sampai arah Nabi pun mereka akan lawan kalau arah itu merendahkan Nabi. Maknanya beradab lebih dahulu dengan mengikut arahan. Kalau arah itu ada unsur tanazul, merendahkan diri, asal-asal tawadhu. Ada yang kata tak, sepatutnya kena ikut arahan Nabi. Sebab ada juga sahabat yang bila Nabi suruh, ada dalam satu kisah, saya terlupa, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kalau tak silapnya, dalam satu kisah, dalam satu pemusafiran, mereka berhenti sembahyang, lalu macam berlaku isu begitu yang sama juga. Lalu Nabi minta, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf teruskan sembahyang, lalu beliau pun teruskan sembahyang sebab arahan Nabi. Menunjukkan tak ada masalah juga kerana mengikut arahan Nabi. Juga ikrar Nabi. Bertembung di antara dua ni, mana lebih afdal? Lalu Syafi'iyah sebahagiannya mengatakan afdalnya ittiba', afdalnya adalah al-adab. Sebahagian mengatakan tak, afdalnya adalah mengikut arahan. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi masing-masing ada hujahnya. Wa iqraruhu 'ala al-fi'li ka fi'lihi. Alhamdulillah. Qala rahimahullahu azza wa jalla, wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi. Okey, selesai isu ikrar. Cuma ada satu lagi jenis ikrar, tetapinya beza ikrar kali ini, perbuatan yang dibuat itu bukan depan Nabi, buat di tempat lain, tapi berita itu sampai kepada Nabi dan Nabi tak kata apa. Adakah dia juga seperti ikrar? Sebab kalau buat depan Nabi, nampak Nabi ikrar tu, tapi isunya perbuatan tu dibuat jauh daripada mata Nabi, sampai berita tu kepada Nabi dan Nabi pun senyap. Adakah itu menunjukkan ikrar? Kata Sayyidina Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wama ay wa kullu fi'lin. Wama di sini maknanya wa kullu fi'lin. Wama fu'ila fi waqtihi. Wama ay wa kullu fi'lin fu'ila ay fa'alahu fa'ilun fi waqtihi. Ad-dhamir ya'udu ila sahibi syariah, ay fi waqti sayyidina Nabi alaihi salatu wasalam.
Wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi, ay fi ghairi majlisi ar-rasul alaihi salatu wassalam. Wa alima bihi, ay wa alima bizalika al-fi'li wa lam yunkiruhu, ay wa lam yunkir hadzal fi'la. Macam mana pula sekarang? Satu perbuatan dibuat di tempat lain, sampai berita pada Nabi bahawa si fulan bin si fulan buat bagian-bagian, Nabi senyap, tak kata apa. Tidak langsung Nabi menjelaskan hukum perbuatan tersebut sama ada betul atau tidak. Sakit. Adakah suku tu Nabi ketika ini, diamnya Nabi ketika ini, dalil itu juga ikrar, lalu jadilah perbuatan yang dibuat jauh daripada Nabi itu seperti Nabi juga yang melakukannya? Sebab sebelum ni kita kata apa? Fi'lu apa namanya? Wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qaul ka qauli sahibi syari'ah wa iqraruhu 'ala al-fi'li ka fi'lihi. Sekarang adakah juga ia dianggap seperti fi'lun Nabi ataupun tidak? Qala rahimahullah azza wa jal fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Hukumnya adalah seperti hukum apa yang dilakukan di dalam majlis baginda Nabi. Maksud majlis Nabi ni, memang perbuatan tu dibuat di hadapan Nabi, dipanggil majlis Nabi. Dalam satu majlis dan satu suasana dan satu peristiwa, Nabi ada situ sekali, maka itu dipanggil sebagai majlis Nabi. Dibuat perbuatan tu di depan Nabi, Nabi tak kata apa, telah kita bincangkan hukum. Kalau pula perbuatan tu tidak dibuat ketika adanya Nabi, di tempat lain, akhirnya berita tu sampai kepada Nabi, tiba-tiba Nabi tak kata apa, maka ketika itu macam mana kita nak hukumkan status perbuatan yang dibuat tersebut? Statusnya sama dengan kalau satu orang buat perbuatan yang sama di depan Nabi dan Nabi senyap, maka juga menjadi dalil. Maka ikrar Nabi ketika itu juga menunjukkan perbuatan itu adalah mubah. Mubah dengan maksud adamul ismi bi fi'lihi. Sama ada wajib, sunat ataupun dia adalah mubah, iaitu mustawi at-tarafain, itu kena tengok dalil lain. Tapi yang penting perbuatan itu tidak haram. Okey. Contoh apa? Dalam perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah, apa yang berlaku dalam perang Mu'tah? 3 orang sahabat Nabi gugur, 3 panglima perang gugur. Nabi SAW bersabda sebelum dalam mereka nak pergi perang tu, Nabi kata, fa in qutila Zaid aw istushhid fa amirukum Ja'far. Fa in qutila Zaidun aw istushhida, seakan-akan aw di sini adalah syakur rawi, sebenarnya Nabi sebut qutil atau Nabi sebut ustushhid. Saya sangat mengharapkan akan ada satu hari nanti Allah bangkitkan di kalangan umat Nabi Muhammad ini seorang yang dia kumpulkan semua hadis yang ada kalimah aw ni. Sebab kadang-kadang kita tak dapat nak pasti aw di situ syakur rawi ataupun aw itu Nabi yang sebut aw. Sebab kadang-kadang memang ada hadis yang Nabi sebut aw abiru sabil, contoh, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Au di situ ucapan Nabi. Ada pula au di sini, saya zahirnya adalah syakur rawi. Tapi apa bukti? Semata-mata ialah kutil au ususyid. Kenapa kena ada dua? Kan dua sama makna. Kenapa kena datang au tu? Apa faedah? Seakan-akan kita nampak ini adalah syakur rawi. Kalau adalah orang yang rajin kumpulkan tu dan dia datangkan bukti, au ini adalah kalam Nabi dengan riwayat lain. Au ini syakur rawi kerana disebut dengan riwayat lain, tu memang seronok. Timbul apa isu pun kita buka, kita tulis al-hadis, al-ahadisul mu'awawah. Saya namakan begitu, tak ada lagi istilah tu al-hadisul mu'awaw. Al-mu'an'an ada dah, mu'an'an ada dah, mu'awaw tak saya dah tahu lah. Setakat saya tahu tak ada lagi. Kok ada yang jumpa, beritahu saya memang dah ada dah. Itu oleh ulama kurun yang ketiga. Begitu saya seronok tu. Memang berlaku talaquh al-afkar tanpa perasan. Tapi setakat ni tak ada lagi. Siapa yang nak ambil kisah hadis boleh lah. Al-ahadis mu'awawah. Cuma jadi isu sikit lah, doktor akan bising lah. Ni istilah mana pula ni mu'awawah ni?
Kalau sahabat kata Hairul yang sebut, nanya saya, panggil ke doktor. Tapi kalau doktor panggil pun saya kata, ya ni dah mujad afkar. Musyazin khalas, sah lah ya. Okey. Fa in qutila Zaidun au ustushhida fa amirukum Ja'far. Fa in qutila au istushhid fa amirukum Abdullah ibnu Rawahah. Dan sebut hadis, Nabi bagi tahu siapa ketua perang, Sayyidina Zaid. Anak angkat bagi Nabi SAW, Sayyidina Zaid bin Harithah. Lalu Nabi kata sekiranya Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu syahid, maka yang akan menjadi ketua perang selepas Sayyidina Zaid adalah Sayyidina Ja'far. Kalau Sayyidina Ja'far ibnu Abi Talib pun syahid, maka yang akan menjadi amir ketika itu, amir perang, ketua perang adalah Sayyidina Abdullah ibnu Rawahah. Ada Nabi sebut lepas tu siapa lagi? Tak, 3 orang ni. Allah Ta'ala suatu perang itu membuka hijab dari Nabi, sehingga Nabi melihat peristiwa itu dengan mata Nabi. Tapi Nabi di Madinah, Mu'tah di mana? Di Jordan. Kan? Mu'tah di mana? Di Jordan kan? Perang Mu'tah di Jordan. Saya pergi Jordan tapi tak sempat ziarah kubur syuhada ni. Masa mula-mula pergi Jordan tahun 2009 2009 apa? Tahun 1999 pergi Jordan. Pertama kali tengok telur warna putih. Ingat kan telur masin? Bukan telur memang ada telur orang Mesir ni, telur ayam ni warna putih. Kita ingat telur masin. Naik Royal Jordan 10 jam di Jordan. Orang tu bawa lah keliling-keliling ke Jordan tu, lagi ziarah lah kubur Ashabul Kahfi semua. Tapi kami tak ke kuburan syuhada Mu'tah, mungkin sebab jauh kot. Dan pergilah Laut Mati tu berdengung telinga. Nak tahu bawah tu berdengung telinga. Dia beritahu ini adalah tempat paling rendah di atas muka bumi, di bawah paras laut. Adnal ard, dalam Quran sebut adnal ard, tanah serendah-rendah tanah. Tu mukjizat yang lain lah. Okey, akhirnya Allah Ta'ala buka kepada Nabi apa yang berlaku. Lalu Nabi beritahu kepada sahabat, Ja'far syahid. Bila Nabi tengok Sayyidina Ja'far sudah syahid, mengalir mata Nabi. Lalu Nabi pun beritahu kepada sahabat di Madinah, sekarang Ja'far telah syahid. Lepas tu Sayyidina Ja'far, mula-mula Sayyidina Zaid, Sayyidina Zaid syahid. Selepas Sayyidina Zaid, tak lama lepas tu syahid pula Sayyidina Ja'far. Nangis Nabi. Kemudian selepas itu yang menjadi ketua tentera selepas itu adalah Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Dan selepas itu apa yang berlaku? Sayyidina Khalid bin Al-Walid tanpa dilantik telah melantik diri beliau sebagai ketua terus tentera perang. Dan tak ada siapa lah masa tu. Dan Sayyidina Khalid pakar dalam strategi perang. Beliau yang mengarahkan sana sini apa semua. Akhirnya buatlah orang ke depan, orang ni ke belakang, orang ni ke belakang apa semua. Biar nampak macam ada bantuan tentera apa semua. Lepas tu dia orang pun pakat balik. Bila musuh Rom tengok, ni ada bantuan tentera. Yang kuda pun hentak kaki. Nampak macam ada bantuan datang. Tentera Rom jadi takut, lari habis semua. Perbuatan itu dilihat oleh Nabi. Nabi ada kata tak apa-apa? Nabi senyap. Nabi tak kata apa Khalid buat taktik ni, siapa yang lantik dia. Tak ada. Menunjukkan berlaku sukut. Sukut dalam masa yang sama. Perbuatan yang dibuat itu berada di majlis lain, di tempat lain, tapi disampai berita itu pada Nabi. Dan Nabi tak kata pula Khalid telah berlaku khianat sebab tak minta izin para sahabat yang lain, tak buat mesyuarat. Mesyuarat apa tengah perang tu? Tak qalu, kan? Nanti tu kita buat mesyuarat, tasbih kafarah dulu. Dia perang tengah berkecamuk ni. Jadi berlaku ikrar bagi Nabi ke atas perbuatan Sayyidina Khalid dan juga taktik. Menunjukkan seakan-akan musuh bantuan tentera Muslim sampai, lepas tu mereka patah balik, mereka tak sambung perang terus. Bila Rom lari, sangkaan Rom bantuan tentera sampai. Lalu akhirnya Sayyidina Khalid bawa tentera balik. Orang Madinah, anak-anak Madinah, anak-anak kecil Madinah ketika itu paling bantu kepada tentera Islam yang balik. Sebab bagi mereka ni pengecut. Kenapa tak terus perang sampai syahid? Ni mana maruah ni? Boleh pula balik, tak malu ke? Akhirnya baru Nabi kata humul qurrar lal furrar.
mereka akan patah balik, mereka akan lawan lagi lepas ni. Dan mereka bukan orang yang lari daripada medan perang. Sebab mereka nak, kalau perang terus mati, dirugi. Lebih baik kita biar perang tu berhenti, akhirnya yang still hidup akan hidup, sambung balik ke Madinah, bergabung, kita lawan lepas ni. Daripada akhirnya semua syahid, tak ada apa. Ya, dapat syurga tu memang syurga lah, tapi dari segi manfaat keduniaan tak dapat. Kita tak dapat nak bergabung balik dengan para sahabat dan tak dapat meneruskan perang. Okey, jadi perbuatan Sayyidina Khalid yang melantik diri beliau itu, dan Nabi dari satu sudut lah, Nabi ada juga unsur ikrar tu, sebab Nabi kata, dan sekarang yang menjadi ketua tentera adalah Saifu min suyufillah. Itu maknanya ada juga unsur ikrar tu. Tapi kalau kita melihat semata-mata dari sudut beliau melantik diri beliau tanpa minta izin Nabi, dan Nabi pula tak menyatakan apa-apa, ini menunjukkan bahawa ikrar bagi Nabi ke atas perbuatan Sayyidina Khalid bin Al-Walid, yang menjadi ketua tentera perang, dalam keadaan beliau yang melantik diri beliau sewaktu itu. Banyaklah kalau kita tengok dari segi perbuatan-perbuatan yang dibuat, yang sampai berita kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, macam mana yang berlaku apabila para sahabat selepas berlaku perjanjian Al-Hudaybiyah, datang sahabat Nabi yang diikat, tapi perjanjian telah pun dimeterai. Akhirnya mereka diserahkan balik kepada musyrikin Mekah, yang kadang mereka Muslim. Akhirnya siapa yang ada peluang lari, dia lari. Akhirnya mereka duduk di satu tempat. Dia orang tak ke Madinah dan tak ke Mekah. Dia orang buat satu perkampungan baru. Cuma perkampungan itu perkampungan yang ni lah, kumpulan-kumpulan yang orang Muslim yang tidak boleh ke Madinah sebab perjanjian sudah termeterai. Kalau pergi Madinah nanti orang musyrikin minta balik. Lalu mereka pun duduk di situ. Mereka duduk di situ, setiap kali pedagang musyrikin lalu, mereka akan rampas. Sebab ambil harta apa semua. Sebab mereka dinafikan hak mereka. Barang-barang mereka semua dinafikan. Jadi mereka ambil balik barang-barang tu dengan cara, kau ambil barang aku, sekarang kau ambil barang kau. Nak minta barang aku, minta kat keluarga kat Mekah, bayar balik. Perbuatan tu diketahui oleh Nabi, dan Nabi tak kata apa, berlaku ikrar. Tapi benda tu berlaku di mana? Tu, di jauh di belah Taif tu, dekat kawasan kawasan Bah. Sedangkan Nabi di Madinah. Jadi berlaku beza di antara tempat, tetapi perbuatan itu sampai kepada Nabi dan Nabi tak kata apa. Jadi ini juga salah satu contoh ikrar. Jadi masa kita baca sirah tu, sambil-sambil tahu cerita, cuba kita gandingkan balik dengan perbuatan baginda Nabi dan juga perbahasan-perbahasan yang kita bincang dalam mata warakat ni. Saya sendiri pernah lah, adalah cerita-cerita tu kok lepas ni, saya teringin nak buat semua contoh-contoh dalam warakat ni diambil terus daripada kisah baginda Nabi SAW, supaya kita nampak contoh-contoh ni. Sebab ni contohnya kadang-kadang dalam kitab sebutlah, tapi ada juga contoh-contoh yang dia mendatangkan, perulama kita mendatangkan contoh secara akal gitu. Kalau contohnya begini-begini, tak apa dibawa secara realiti. Wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi, ay wa 'alima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi dzalikal fi'li wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Maka hukum perbuatan ini sama dengan perbuatan yang dibuat di dalam majlis Nabi. Apa hukumnya? Perbuatan yang dibuat di dalam majlis Nabi sepertinya perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Clear semua? Ada sebarang soalan sebelum kita lanjutkan? Kita dah hafal kan sampai ke wa ma fu'ila fi waqti belum lagi? Dah. Kita dah hafal sikit tadi, tapi kita akan ulang lagi lah. InsyaAllah kita tak akan ingat. Secara awal-awal tu tak ingat. Saya pun dah tak ingat kan ni. Kena ulang balik. Tapi jangan risau, tak perlu hafal di rumah. Tenang-tenangkan hatimu, hafal dalam majlis. Kita ulang sampai kita hafal secara terpaksa. Kita hafal secara terpaksa. Terpaksa hafal sebab dah dengar banyak kali. Tak nak hafal pun terpaksa hafal. Tanpa kerelaan pun tak ada masalah. Yang penting kita dengar banyak kali sampai kita hafal. Kita masuk masalah baru. Masalah yang seterusnya adalah masalah an-naskhu. Wa min abwabi usulil fiqh aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal 'am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal wal af'al
wan nasikhu wal mansukh. Sekarang kita masuk pada bab yang seterusnya, bab baru, iaitu isu nasikh dan juga mansukh. Dalil yang menasahkan dan dalil yang dinasahkan. Bahasa Melayu kita pun kita sebut dinasahkan, ya. Banyak juga bahasa Melayu kita ambil bahasa Arab, ya. Nak pula dalam bahasa-bahasa istana. Raja dimakzulkan, subhanallah, orang dulu pun dimakzulkan, uzil, dimakzulkan, maknanya dia telah dilucutkan jawatan. Semua itu dari berbahasa Arab. Telah dimansuhkan, mansuhkan. Qala rahimahullahu azza wa jalla, wa amma an-naskhu fa ma'nahu al-izalah. Kenapa bincang isu an-nasikh wal mansukh? Supaya kita dapat mengetahui apabila satu dalil itu sudah mansukh, maka dia punya statusnya adalah status mansukh. Dia sendiri sudah tidak boleh lagi menjadi dalil. Maka dengan sebab itu salah satu syarat seorang mujtahid, dia kena tahu mana dalil yang sudah mansukh, mana dalil yang belum, yang tidak dinasahkan. Kalau kita berpegang dengan, kalau kita baca kitab hadis, dalam kitab hadis tak sebut wa hadzal hadis khalas ya jamaah mansukh. Kita baca gitu je. Contoh, dalam hadis Nabi SAW pernah, Sahih Bukhari lagi, Nabi pernah sembahyang duduk. Lalu Nabi kata, wahai para sahabat, imam itu innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan sebagai panduan, sebagai orang ikutan. Maka kalau saya sembahyang berdiri, semua sembahyang berdiri. Kalau saya sembahyang duduk, maka semua kena sembahyang duduk. Yang sembahyang duduk pada asalnya kenapa? Nabi tak sihat. Lalu Nabi sembahyang duduk, sembahyang fardu. Para sahabat bukan tak sihat, sihat. Tetapi Nabi minta semua kena sembahyang duduk. Baik, kalau kita tak tahu nasikh mansukh, kita kata di sini menunjukkan kalau imam tak sihat, semua makmum kena ikut imam. Kebetulan kita pula tak sihat hari tu, memang berhadirin, saya tak sihat, kita sembahyang duduk semua ini, sembahyang fardu tu, batal habis sembahyang. Kalau bising, hadis rawahul Bukhari. Naam, rawahul Bukhari wa huwa mansukh. Wal mansukh laysa bihujjah. Jadi sebab tu kena tahu dalil nasikh dan juga mansukh. Mansukh kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dalil itu sudah digantikan dengan dalil yang baru, dalil yang lain. Maksudnya dia menjadi dalil pada satu keadaan dan tidak lagi menjadi dalil pada satu keadaan yang lain. Dulu kita sembahyang menghadap mana? Baitul Maqdis. Kalau kita semata-mata sembahyang menghadap Kaabah tanpa menghadap Baitul Maqdis, tak sah sembahyang. Sekarang siapa nak sembahyang Baitul Maqdis? Pergi Baitul Maqdis, pergi Masjid Nabi tu, ataupun menghadap Kaabah tu, tak menghadap Kaabah, pergi menghadap tempat lain, masuk Kaabah. Kita kata, saya buat benda haram ke? Nabi pernah sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Perbuatan Nabi tidak ada yang haram. Saya dah belajar dah mata orang rokok. Dia kata apa? Yang syarah tu kata apa? Perbuatan Nabi tak ada yang haram. Yang ada, makruh pun tak ada. Baik, perbuatan saya ni sama ada wajib, sunat. Dan dia ibadah, main dua je. Dia imam wajib, maksudnya khilaf ulama' kami pula dari sini menentukan dia wajib ke sunat. Sebab kalau perbuatan tu ibadah dan tidak khusus pada Nabi, maka sebahagian kita kata dia wajib. Yang kamu halang saya apa? Orang tu jawab, sebab dia mansukh. Yang kamu bincang panjang-panjang itu, semuanya kalau dalil belum mansukh. Sekarang sudah mansukh. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya Ghabi. Jawab itu. Jangan berdalil satu pasal. Dah lah kamu bukan mujtahid, satu. Bukan mujtahid tapi mana-mana ijtihad. Yang kedua salah pula tu. Dua kali salah kan. Okey. Wa amma an-naskhu fa ma'nahu al-izalah. Kerana pentingnya tajuk ini, datanglah perbahasan ini. Supaya kita tahu dalil yang ni boleh tak ayat Quran dimansuhkan oleh hadis. Hadis pula hadis ahad. Ayat Quran mutawatir. Contoh, ada satu ayat mutawatir, tiba-tiba ada hadis ahad kata jangan beramal dengan ayat itu. Kita nak pegang satu. Di sini kalau kita buka dalam mazhab Imam Abu Hanifah, banyak khilaf kita dengan Abu Hanifah di sini. Isu apakah yang ni boleh memasukkan ataupun tidak, itu banyak. Sebab itu berlaku khilaf masalah fiqh. Bukan mereka tak tahu dalil, tapi mereka kadang-kadang berhujah, ini ayat Quran Syekh, yang ni hadis, yang kamu kata hadis ni datang sampai Al-Quran. Isunya sekarang hadis ini hadis ahad, tak kuat. Takkan yang tak kuat dan membatalkan yang kuat? Ini cara berfikir Imam Abu Hanifah. Jadi dengan sebab itu dia akan memberi kesan di segi masalah hukum. Dari sudut bahasa,
Wa amma an-naskhu ay lughatan, dari segi bahasanya, apa maksud an-naskhu? Ma'nahu fa ma'nahu al-izalatu, menghilangkan. Wa amma an-naskhu fa ma'nahu al-izalah. Dari segi bahasa, an-naskhu bermaksud al-izalah. Yuqal, ini contoh macam mana bukti an-naskhu dari segi bahasa Arab bermaksud izalah. Contoh dia apa? Nasakhati syamsu dhil. Ada orang Arab kata, asy-syamsu nasakhati dhil. Ucapan ni betul dari segi bahasa. Kenapa? Nasakhati syamsu dhil maknanya apa? Idza azalathu wa rafa'athu. Apabila matahari mengizalahkan. Izalah ni kalau ingat ya, menghilangkan izalah menghilangkan nya tu kembali kepada al-dhil. Nasakhati syamsu dhil, matahari telah menasahkan al-dhil. Apa dia dhil? Bayang. Matahari semula-mula terbit daripada timur, tu dia bayang jadi panjang. Akhirnya bayang jadi pendek. Sebab apa jadi pendek? Sebab matahari. Sebab semakin matahari ke arah barat, semakin matahari akan memendekkan bayang. Lalu kita pun kata bayang telah dinasahkan oleh matahari. Matahari telah memadamkan, menghilangkan akan bayang pada mana-mana objek yang tegak diri. Maknanya bila matahari naik saja, elok panjang ni dah sikit dia dah. Lagi akhir sampai tegak betul atas kepala. Kalau kena waktunya, kena tempatnya, langsung tak ada bayang. Tapi biasanya berbayang sikit. Dia panggil apa? Zillul istiwa dalam kitab fiqh kan. Lepas tu mulalah matahari condong ke barat. Mula bertambah pula bayang. Makin condong makin bertambah. Tapi bayang sudah panjang ke arah barat, ke arah timur. Kalau tadi peringkat awal bayang daripada arah barat, lepas tu memendek, akhirnya sampai istiwa, hilang tu atau tinggal sikit, kemudian memanjang balik. Peristiwa pada waktu pagi apa yang berlaku? Matahari memadamkan bayang. Nasakhati syamsu dhil idza azalatu, ay idza azalat asy-syamsu al-dhil wa rafa'athu. Dan matahari telah mengangkat. Ini kan majaz ni bahasa Arab. Betul kan matahari mengangkat? Bila mengangkat macam ada tangan. Menunjukkan matahari sebenarnya bertangan. Sebab benda angkat macam ni, yang benda tangan. Orang tak boleh juga lah kan, nak angkat ke mulut. Orang tak kata angkat mulut, orang kata gigit. Tangan yang angkat. Maknanya sebenarnya kita tak nampak, tapi sebenarnya matahari dia ada tangan. Daripada atas tu keluar tangan ni ke bawah, dia pun angkat. Betul hilang. Bayang tu nampak hilang semua sebab bayang tu terangkat ke langit. Pening. Ini memang dia kena belajar lagi lah teruk tu. Sebab dia faham, dia tak ada majaz. Dah bahasa Arab penuh dengan majaz. Matahari mengangkat bayang. Maksud dia bila benda terangkat, apa yang berlaku? Daripada tempat asal dah tak ada. Maksudnya matahari menghilangkan bayang. Bukan dia angkat letak ke tempat lain. Saya betul angkat sini, letak sini. Hilanglah cawan ni daripada sini, saya pergi letak kat sini. Berlaku pula angkat daripada bawah ke atas. Kalau saya buat gini, contoh benda gini, saya turun ke bawah, ini tak panggil angkat, itu menurunkan. Sudah. Matahari dia tidak menurunkan bayang, dia mengangkat bayang ke atas. Cuma kita tak dapat pasti dia punya berapa meter bayang tu terangkat. Satu kerja apa? Semua satu kerja. Lepas tu belajar bahasa Arab, kita kena faham orang Arab bahasanya majaz. Lepas tu bila pada benda yang zat ni pun kita akan takwil, apatah lagi kalau tidak kena pada hak Allah, lagi-lagi kita akan takwil. Sebab majaz. Takkan pada benda, pada matahari kita kata gila, ada pula matahari, mana ada tangan? Main ke Tuhan? Allah ada tangan. Cuma Allah tahu macam tangan Tuhan. Berapa tak cakap matahari ada tangan, tapi kita tak nampak tangan dia macam ni. Tak ada siapa pun kau bawa gitu. Pada makhluk kita nafikan sebab tak terima akal kita. Tapi pada Allah memandai pula kita. Tuhan kata tangan ada tangan. Maksudnya adalah anggota tangan tu macam mana bentuknya, ada 5 jari ke, ada kuku ke, berapa panjang kuku, saya tak tahu. Entah ada tak ada, saya tak tahu. Itu kita telah mengisbatkan benda yang mustahil pada Allah Azza wa Jalla. Okey. Yuqalu surah 5. Yuqal nasakhati syamsu dhilla idza azalathu wa rafa'athu. Wa qila,
Wa hadzal qil mahalluhu fil usbu' al-ati. La yantazir ghadan, sah? Kita bertemu ke esok? Ke semalam sepatutnya. Saya mohon maaf, semalam saya ada buat urusan anak. Pergi ke kedutaan, pasport anak dah habis tempoh. Sebab saya memikirkan berlaku mudarat besar kalau saya terlambat. Kalau saya hadir kelas dengan lambat hantar pasport, berlaku mudarat besar kalau tak hantar pasport. Sedangkan kelas boleh datang hari ni. Adapun kalau saya tangguhkan semalam, hari ni dah kelas penuh. Dia akhirnya saya tarjihkan untuk ke kedutaan. Sebab berlaku dua dalil yang saling bertembung. Dalil yang mengatakan yang ni pun ada mafsadah, yang ni pun ada mafsadah. Jadi bila dua mafsadah bertembung, saya pilih yang paling sikit mafsadah lah. Iaitu supaya anak saya dapat belajar di sini, sebab saya ikut anak. Kalau anak tak ada pasport, saya pun kena balik lah. Sebab nak buat urusan pasport dekat Al-Azhar, semua tahu kan betapa berbahagia bagi orang yang dapat iqamah tu. Jadi saya ambil cara yang lebih kurang mudaratnya. Saya minta maaf lah. Maknanya bilakah kita akan bincang isu wakilah ini? Bila? Di minggu depan. Kita akan bincang pada minggu depan. Sebab jam sudah pukul 5.05. Clear semua? Kita kelas kita sampai pukul 5 kan? 2 jam. Okey, Alhamdulillah. Tapi sikit sangatlah wakilah ni. Takut apa kita berhenti tu sedih lah. Tambah sikit lagi lah. Sikit. Wakilah ma'nahun naqlu min qawlihim nasakhtu ma fil kitabi ay naqaltuhu. Yang ni contoh ni memang best sebab dia berkait dengan dunia saya, dunia manuskrip. Wakil dikatakan, main di sana ada pendapat lain dari segi bahasa juga. Main orang bahasa sendiri berbeza pendapat. An-naskhu ni izalah ataupun pindah. Dari segi bahasa, bukan dari segi hakikat ataupun syarak. Ni dari segi bahasa. Bila sebut nasakh, an-naskhu dari segi bahasanya apa maknanya? Adakah dia hakikah pada kedua-duanya sekali, atau hakikah pada izalah, menghilangkan, atau sebenarnya dia adalah hakikah pada memindahkan? Di sini pendapat yang kedua, cuma pendapat ni marjuh. Dari segi bahasanya pendapat ni marjuh. Kalau tanya orang bahasa, dia kata yang pendapat kedua ni marjuh. Yang kuat dari segi bahasanya an-naskhu adalah al-izalah. Apa maksud dia? Waqil ma'nahu ay ma'na an-naskhi lughatan, maknanya an-naqlu, pindah. Dipetik daripada ucapan mereka, min qaulihim, qauluman, qauli, qaulukum, qauluman. Siapa mereka ni? Kadang-kadang domir itu tidak disebut isim zahirnya sebelum tu. Tapi ni allazi fi jumjumah, allazi yastati' yufassir. Kita bincang isu syariat ke, isu uruf ke, isu siapa ni? Isu bahasa. Mereka yang mutakhassis dalam bahasa siapa? Orang bahasa. Bukan mereka tu domir him ni. Macam mana last sekali tentang mereka? Kita buka lah muka surat pertama, tak ada. Ustaz sebelumnya tazir. Tak ada juga. Sebab isu sahibu syariah seorang, bukan ramai. Ashabina. Sebab yang terakhir sekali disebut tentang isim domir yang jamak ni, wa min ashabina. Maksud dia Asy-Syafi'iyah sebahagian rosak. Rosak. Maknanya kadang-kadang yang kita guna adalah di sini. Siapa mereka tu? Maksud dia al-lughawiyyin. Sebab Asy-Syafi'iyah tak bincang isu bahasa. Perusak Asy-Syafi'iyah isu fiqh. Jadi maksud mereka di sini adalah ahli bahasa, yang buka kamus tu, yang buat kamus tu. Yang hidup mereka. Kalimah ni maknanya apa? Kalimah ni maknanya apanya? Kalau tukar kepada gini jadi apa pula? Itu takhasus mereka. Min qawlihim ay min qawli ulama'il lughah atau min qawli al-arab. Qawlihim sini merujuk lebihnya bukan qaul ulama'il lughah min qawli ay qawli al-arab. Balik kepada ucapan orang Arab. Sebab orang Arab asal orang Arab yang bahasa mereka belum lagi rosak dengan sebab pencampuran dengan ajnabi macam gitu Bahasa mereka masih piau. Orang Arab zaman dulu kata apa? Nasakhtu ma fil kitab. Ucapan ni betul. Ya akhi ana nasakhtu, ya akhi ana astazil an ansakh ma fi kitabi. Kalau kita sebut begitu, betul dari segi bahasa. Apa maksud nasakhtu? Saya pergi padam buku orang tu Sebab an-naskhu al-izalah, buku orang dulu bukan macam kita bercetak, dia tulis dengan tangan. Kita pergi padam, ambil cat ke apa ke, kita tenyeh ataupun kita buatlah kikih. Buku orang dulu kadang-kadang dengan
Dengan kulit kita pun ambil kikih dengan pisau biar nipis, hilang tulisan pada permukaan kulit tu. Sebab kulit tu dah menipis. Itu ke maksudnya? Tak. Maksudnya apa? Ya akhi, ana uri an asta'i kitabak, aftah kitabak wa ati waraqah fadiyah, anzur al-kalimat al-mawjudah fi kitabik wa aktub fi kitabi al-jadidah. Qala musannif rahimahullahu biduni ta'ala, khalas, rahimahullah. Hazihi al-awraq, la mش al-awraq, akhtatu fil qira'ah, waraqat. Kita salin. Itu dipanggil apa? Nasakhtu ma fil kitab, ai naqaltuhu, saya pindahkan. Daripada kalimah itu asalnya ada di situ, saya pindahkan juga dalam kitab saya. Akhirnya dalam kitab saya pun ada kalimah tu. Betul ucapan ini. Jadi ada ahli bahasa, ada orang Arab, ada ahli bahasa berpendapat an-naskhu adalah bermaksud an-naqlu. Buktinya orang Arab sebut nasakhtu ma fil kitab. Dan ucapan ini betul. Apa maksud nasakhtu ma fil kitab? Bukan azaltu ma fil kitab. Maksudnya naqaltu ma fil kitab, ai naqaltuhu. Apa maksud dia? Iaitu naqaltuhu, ai naqaltu ma fil kitab. Saya pindahkan apa yang ada dalam kitab, pindah ke kitab baru. Jadi betul. Dari segi bahasa betul. Ini menunjukkan bahawa al-naskhu lughatan an-naskhu. Lalu mazhab pertama pula kata tak, di situ ada usul majaz. Sebab kalau pindah, kalimah daripada tempat asal hilang. Tu pun nak pindah. Pindahkan. Ada ke? Tak ada dah. Sebab nak pindah. Maknanya itu adalah dari segi majaz. Penggunaan an-naskhu dengan maksud an-naskhu tu majaz, bukan haqiqah. Al-haqiqah an-naqlu bidalil kaza wa kaza wa kaza. Jadi perbahasan tentang ta'rif an-naskhu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan al-izalah wa huwa rajih, dan pendapat yang kedua mengatakan an-naskhu dari segi bahasa adalah an-naqlu bidalil qaulil arab naqaltu ma fil kitab, ay naqaltuhu. Nasakhtu ma fil kitab, ay naqaltuhu. Wallahu a'lam. Pertemuan akan datang kita akan masuk pada ta'rif an-naskhu insya-Allah dari segi istilah ilmu usul fiqh. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, ada semua soalan sebelum kita tangguh? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Soalan ya, akhi. Tak mana cik oi? Muka surat tak mana? Berapa? Berapa tak? 31. 31. Tang mana? Tang atas ke tang bawah? Lama tak cakap Kedah kan? Dulu sekecil-kecil Tok pergi cek. Tahu nak? Wama? Wama fu'ila. Orang Arab, orang Kedah ni lebih dia cakap Arab je Kedah. Wama fu'ila. Bukan fu'ila. Tapi tak apa, dia kena latih Wama fu'ila. Wama fu'ila. Adakah kalimah ma tu pada perbuatan saja? Itu ke maksudnya? Fu'ila, okey. Termasuk sekali dengan qal atau tidak? Asal, okey, cantik soalan ni Itu orang Kedah dia bagus utara tu. Dia tanya soalan tu sampai kita pun jenuh nak fikir. Okey. Ni tak apa, hak kita tahu kita abang. Hak kita tahu kita tak erti. Kita abang kita tak erti. Nak tegur apa? Okey. Bunyi Kedah sikit-sikit boleh azhar. Okey, tak masuk lagi jawapan ni, kan? Asal kalimah fa'ala tu kadang-kadang dalam kitab fiqh dia merujuk kepada termasuk qaul, termasuk fi'l, termasuk kadang-kadang niat juga, kerana itu fi'lul qalb. Tetapi al-qaul yang al-fi'lu dimasukkan di sini, maksud dia apa? Al-fi'lu ai fi'lul jawarih. Sebab apa? Buktinya dia tak termasuk sekali dengan ucapan, kerana sebelumnya kita dah bincang pasal ucapan. Alal qaul wal qaul fi'lul lisan. Jadi tahulah kita selepas kata okey, kalau al-qaul hukumnya begini-begini. Adapun al-fi'l tahu terus kita, maksud dia
Bukan maksud al-fi'lu di sini merangkumi semua sekali. Sebaliknya hanya berkait dengan perbuatan anggota badan. Bukan perbuatan lisan, maksudnya bukan ucapan, dan juga bukan perbuatan hati, sebab hati tak ada siapa nampak. Kan? Kalau dia berniat, siapa tahu? Tahu sebab dia habaq. Itu dah ucapan. Nawai itu, itu dia sebut. Hak dalam hati dia tu siapa yang tahu? Allah saja yang tahu. Tak ada siapa pun tahu. Okey, tahu tu boleh tak? Jadi al-qaul di sini, al-fi'l di sini maksudnya fi'lul jawarih. Perbuatan-perbuatan dia, gerakkan telinga kalau boleh kan. Gerakkan telinga, gerakkan tangan, ataupun dia buat begitu ke apa saja perbuatan yang dia lakukan, jalan, berlari, dan dilakukan oleh sahabat depan Nabi dan Nabi tak kata apa, atau dibuat pada majlis yang bukan majlis Nabi sampai berita itu pada Nabi. Clear tahu tak? Alhamdulillah. Any question? Ada soalan lain? Okay. Kalau tak ada soalan lain, kita berakhir di sini. Kita tangguhkan dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.